Jadi pertamanya saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan limpah dan kurnianya saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini untuk kita berbincang berkenaan dengan tajuk bagaimana sebenarnya zakat dapat membasmi, ataupun paling kurang kita boleh sebutkan sebagai bagaimana zakat sebenarnya membantu dan menaikkan taraf golongan miskin. Jadi saya ingat di sana ada beberapa introduction penting, pengenalan penting berkenaan dengan zakat, yang mana saya dapati hari ini ramai yang silap faham berkenaan dengan zakat, iaitu mereka melihat zakat dari sudut realitinya ialah sebagaimana pengamalan ataupun apa yang dilaksanakan pada hari ini. Dengan makna yang lain, dengan maksud bahawa zakat itu mereka kenal melalui pengamalan, tetapi tidak melihat zakat itu dari sudut hukumnya berpandukan kepada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini saya tak akan bercakap berkenaan dengan bagaimana pengiraan zakat, sebab itu lebih kepada isu teknikal. Tapi pada pagi ini saya akan bercakap berkenaan dengan zakat sebagai satu sistem dalam negara Islam, dan sistem itulah yang kita maksudkan dengan yang dapat membantu golongan-golongan miskin dan seterusnya dapat memberikan, dalam bahasa ekonominya disebutkan sebagai purchasing power, kuasa beli kepada golongan miskin, dan selanjutnya akan dapat mengubah tahap kemiskinan kepada naik taraf kepada tidak miskin. Yang pertamanya ialah zakat sebagai sistem sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana yang diamalkan pada hari ini. Hari ini zakat bukan sistem. Apa makna zakat sebagai sistem? Zakat sebagai sistem ni kita boleh lihat dengan wujudnya 3 elemen faktor penting. Yang pertamanya ialah kewujudan orang yang bayar zakat. Dan itulah yang berlaku pada hari ini, kewujudan orang yang bayar zakat. Mana ada orang bayar zakat. Yang kedua, rukun yang kedua yang menjadikan zakat itu sebagai sistem yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah zakat itu menjadi suatu kewajipan kepada kerajaan mengutipnya. Yang ini tak berlaku pada hari ini. Yang kita duk tahu ialah zakat ni wajib bayar. Tapi jarang orang kita ni faham bahawa zakat tu wajib kutip. Maknanya, kalau kita ambil angle ataupun elemen pertama tadi, zakat wajib bayar, kita faham kalau orang tu layak bayar zakat, tapi dia tak bayar, hukumnya berdosa besar. Tapi jarang orang kita hari ini faham bahawa kerajaan yang tak kutip zakat, makna tak kutip zakat ni bukan macam hari ini, maknanya tubuhkan pusat zakat, tolong kira zakat. Itu bukan sistem yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya ialah, apa makna kutip, wajib kutip zakat? Maknanya orang tu yang tak bayar zakat, kerajaan tahu dia layak bayar zakat. Dia punya bisnes untung, dia cukup syarat untuk bayar zakat. Tiba-tiba kerajaan tak kutip zakat daripada dia. Dahlah dia tak bayar, dan kemudian kerajaan pula tak kutip, maka hukumnya kerajaan dosa besar. Apa dalil dia? Dalilnya ialah banyak dalam Al-Quran dan hadis yang menaskan bahawa kutip zakat itu hukumnya juga wajib. Antaranya ialah firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maknanya ialah kutiplah olehmu akan zakat. Yang kita belajar biasanya ialah wa atawuz zakah, adalah kamu keluarkan zakat. Itu kita yang tukang bayar. Tapi ini khudh, kutiplah kamu akan zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang boleh membersihkan dan menyucikan harta mereka. Khudh ini digunakan perkataan mufrad, digunakan sirah singular.
tuju kepada seorang. Dia tak macam keluar zakat wa atawu zakah ditujukan kepada plural. Maknanya hak Quran cakap tu, orang yang ditujukan cakap tu ramai. Tapi bab kutip ni digunakan sirah singular mufrad. Maknanya orang yang ditujukan cakap, dia kata kamu wajib, itu seorang, bukan sirah yang ramai. Apa maknanya? Maknanya ialah wajib bayar ni semua orang Islam yang cukup syarat, bukan seorang. Sebab tu dia punya sirah dia punya bentuk lafaz digunakan plural, dia gunakan jamak. Tapi bila bab kutip zakat, dia tak kata hendaklah kamu semua kutip zakat. Tak. Kutip zakat ini digunakan mufrad sebab mufrad itu ialah kerajaan. Sebab kerajaan hanya satu, dalam satu masa tidak ada dua. Jadi ayat ini cukup jelas menunjukkan bahawa wajib kutip zakat itu wajib atas kerajaan. Makna tak wajib atas kita secara individu. Kita tahu jiran kita orang kaya, tak pernah keluar zakat. Kita tak boleh paksa dia keluar zakat, haram, sebab kita bukan orang yang cukup syarat nak buat benda tu. Tapi kalau kerajaan, zakat ni hanya bentuk siapa nak bayar, kami boleh tolong kira. Nak bayar dekat siapa? Kami boleh tolong uruskan. Kerajaan kata kami dah tubuhkan pusat zakat, tolong kira untuk kamu, tolong kutip untuk kamu, dan tolong agihkan untuk kamu. Itu bukan makna wajib yang disebutkan oleh Quran. Tapi wajib ni dengan makna macam mana? Wajib ni dengan makna kalau orang tu tak bayar, kerajaan ambil bahagian zakat. Kalau nak lari zakat, kerajaan paksa dia bayar zakat. Itu realiti dalam konteks zakat Islam. Itu makna wajib. Makna kalau kerajaan tak buat, hukumnya berdosa. Dalil lain, kalau tengok Nabi pernah bersabda, "Man mana'az zakah fa inni akhidhuha wa syatra mali." Barang sesiapa yang enggan keluar zakat, kata Nabi, aku akan sita bahagian yang tak bayar zakat. Dalam satu riwayat menyatakan wa syatra mali, dengan makna bukan zakat saja yang aku akan ambil, tapi aku akan ambil juga lebihan sebagai denda kerana dia enggan atau melari daripada bayar zakat. Itu hadis yang cukup jelas. Kalau nak tengok lebih jelas lagi tuan-tuan, di zaman Sayyidina Abu Bakar pernah memerangi satu kabilah yang enggan bayar zakat. Yang biasa kita dengar, yang biasanya Sayyidina Abu Bakar ni menyerang golongan yang murtad. Tiba-tiba ada satu golongan yang sembahyang, yang berpuasa, yang mengucap 2 kalimah syahadah, mereka dirikan masjid, mereka laungkan azan, tapi mereka kata kami hanya bayar zakat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi siapakah di Abu Bakar untuk kami bayar zakat kepadanya? Akhirnya mereka enggan bayar zakat dan menafikan kefarduan ini. Mereka enggan bayar zakat, tak nak bayar zakat, tapi mereka tetap mengucap 2 kalimah syahadah, mereka tetap mendirikan solat, mereka mendirikan masjid, melaungkan azan di tempat mereka, tapi mereka enggan bayar zakat. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Abu Bakar buat? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyerang kabilah ini, dan para sahabat radhiyallahu taala anhum pada akhirnya ijma' bersetuju untuk menyerang kabilah ini. Maknanya kalau zakat tu tak wajib, kalau zakat tu tak wajib, takkan sampai tahap berlakunya perang. Mana perang ni maksudnya menumpahkan darah. Takkan nak menumpahkan darah dalam perkara yang sunat. Itu mustahil. Dan kewajipan itu sangat besar sampai tahap berlakunya perang. Apa tujuan? Nak kutip zakat. Mana kalau kerajaan buat tak kisah, orang tak bayar zakat, orang enggan bayar zakat, kerajaan hukumnya berdosa. Maka atas alasan itu, khilafah di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, mereka menyerang kabilah tadi kerana enggan bayar zakat. Maknanya dalam konteks praktis, zakat ni satu kesalahan undang-undang kalau orang tak bayar. Hari ni salah undang-undang kalau tak bayar cukai. Tak bayar cukai, kereta kita kena tarik. Tak bayar cukai pintu, rumah kita, kedai kita kena sita. Tak bayar cukai pendapatan, nanti kita kena blacklist kat sana, kena blacklist kat sini. Dan macam-macam. Tapi tak bayar zakat, no problem. Tak ada masalah. Itu menunjukkan bahawa elemen yang kedua tidak wujud pada zaman kita sekarang, yang menjadikan seterusnya zakat bukan satu sistem. Sebab tu zakat hari ini tak boleh nak cegah
ataupun tak boleh nak menaikkan taraf orang miskin. Kalau tengok dari sudut ini, ada orang kata, kalau macam tu, zakat ni keraslah, sepatutnya zakat ni kena bayar secara ikhlas, barulah berkat. Ini bukan masalah isu berkat ataupun tidak, ini masalah hak. Tuan-tuan, kalau ada orang berhutang dengan tuan-tuan, katakan orang berhutang 100,000, orang tepi rumah kita, dah hutang kita, dia tak bayar, dia tukar kereta baru, bulan depan tukar perabot baru, tapi hutang kita tak bayar-bayar. Kita pun minta dengan dia, dia kata aku tak nak bagi. Dia kata aku tak nak bagi. Adakah bila dia tak nak bagi, maka kita tak boleh ambil dia punya duit hutang kita dengan dia? Kita tak tunggu orang yang berhutang dengan kita, hang ikhlas baru aku terima. Tak ada. Sebab apa? Isu hutang ni maknanya duit kita dengan dia, hang ikhlas ke tak ikhlas ke, yang penting itu duit aku. Sebab tu orang bila orang bayar hutang, ataupun orang tu berhutang tak nak bayar, bawa kes ke mahkamah, akhirnya mahkamah putuskan kena bayar, kalau tidak akan ijtihad muflih, akhirnya orang bayar juga dengan paksaan. Sebab apa boleh berlaku macam tu? Tak tunggu yang bayar hutang tu mesti bayar dengan ikhlas, tak timbul. Sebab apa tak timbul ikhlas? Sebab ini bukan isu sedekah, ini merupakan isu hak. Sebab itu hak kita, dia ikhlas ke tak ikhlas, dia kena bayar. Sama juga zakat. Zakat ni bukan harta orang kaya yang diberikan kepada orang miskin. Kata Allah, zakat ini merupakan hakun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Mana hak yang diketahui, yang menjadi milik orang miskin yang ada pada orang kaya, yang menjadi milik kepada orang miskin, orang fakir, dan juga seterusnya asnaf-asnaf yang lain. Makna bab zakat ni, orang kaya macam berhutang dengan orang miskin, bukan orang miskin yang minta dengan dia. Sebab itulah isu ikhlas tak timbul. Kemudian, kalau macam tu orang kata, apa beza dengan cukai? Untuk maklumat kita tuan-tuan, cukai ni kita dipaksa bayar. Zakat juga bahasa senangnya kita dipaksa bayar. Tapi bezanya antara zakat dengan cukai ni, cukai moden, bezanya ialah zakat ni bila kita kutip, bila dikutip daripada kita, dia akan diberikan kepada orang miskin. Tapi untuk maklumat kita, cukai ni bila dikutip, dia bukan untuk diberikan kepada orang miskin, tetapi dia untuk diberikan kepada orang kaya. Nanti saya akan ceritakan macam mana dia diberikan kepada orang kaya. Jadi sebab itulah zakat dalam Islam, bila Sayyidina Abu Bakar menyerang kabilah tadi, akhirnya kabilah tadi kalah. Bila kalah, kabilah tadi dia kena bayar zakat. Bila kalah, secara paksa. Tetapi kita mesti ingat, bila mereka bayar zakat, zakat itu untuk siapa? Zakat itu bukan untuk Sayyidina Abu Bakar yang menggerakkan perang, bukan untuk tentera yang berperang, bukan untuk orang Madinah. Sebab dalam kaedah zakat ni, bila kutip daripada situ, dia kena agihkan kepada orang miskin di situ dulu. Dia bukan macam sistem cukai. Sistem cukai ni sistem penjajahan. Contoh saya ambil senang kita ambil konteks kita Malaysia. Contohnya kita Perlis enggan bayar zakat, ataupun Sabah enggan bayar zakat. Maka KL sebagai pusat ibu kota, contohnya khalifah dekat KL, jadi khalifah pun gerakkan tentera pergi serang Sabah, sebab Sabah enggan bayar zakat. Akhirnya Sabah pun kalah. Bila Sabah kalah, dia terpaksa bayar zakat. Orang kaya dia, bukan orang miskin, orang kaya dia. Bila orang kaya dia bayar zakat, zakat tu untuk siapa? Bukan untuk KL, bukan untuk orang KL. Zakat itu bukan untuk khalifah di KL, bukan untuk menteri yang duduk di KL. Tapi zakat itu akan dikutip daripada orang kaya Sabah untuk diagihkan kepada orang miskin di Sabah. Sebab zakat ni ada satu topik namanya mahalliyatuz zakah, mana zakat ni bersifat locality. Jadi makna tak ada sistem penjajahan. Tapi kalau sistem cukai, tuan-tuan, dikutip daripada Sabah, dibuat balik ke mana? Dia tak agih kepada orang Sabah, dia akan bangunkan KL. Dia akan buat allowance untuk pemimpin-pemimpin negara. Dia akan buat menjadi sumber kepada income kepada pemimpin-pemimpin. Itu sistem cukai.
Sebab tu jangan kita melihat zakat bila kita sebut wajib kutip zakat, orang tak kutip kena paksa bayar. Jangan kita melihat itu dalam perspektif cukai. Sebab tu kita kata bila Sayyidina Abu Bakar serang golongan yang enggan bayar zakat, benefitnya untuk siapa? Bukan untuk Sayyidina Abu Bakar. Benefitnya untuk siapa? Bukan untuk menteri-menteri ataupun pembesar-pembesar di Madinah. Bukan untuk ibu kota. Tetapi tujuannya ialah bila menangnya tentera Islam ialah untuk benefit orang-orang miskin di kalangan mereka juga, bukan orang lain. Jadi sebab itulah dalam Islam ni, untuk maklumat kita, dia tak ada istilah autonomi. Kawasan ni tutup nak minta autonomi, tak timbul. Sebab autonomi ni supaya cukai mereka uruskan sendiri untuk benefit orang tempat tu. Yang orang tuntut autonomi ni sebab mereka rasa tak adil. Mereka ada hasil, mereka ada bayar cukai, tiba-tiba cukai dibayar kepada, dia benefit ataupun diambil manfaat oleh pemimpin-pemimpin dan dibangunkan ibu kota. Itu yang menyebabkan berlakunya tuntutan referendum untuk nak minta autonomi dan seumpamanya, disebabkan mereka minta supaya agihan itu turun kepada mereka dan mereka uruskan sendiri cukai-cukai dan juga hasil-hasil mereka. Jadi sebab itulah Islam ni tidak bersifat penjajahan. Jadi sebab itulah poin besar yang mukadimah yang saya nak sebutkan pada pagi ini ialah jangan kita melihat cukai zakat itu walaupun sama dengan cukai dari perspektif kedua-dua itu tak bayar adalah kesalahan undang-undang, tapi yang kita tengok zakat itu dari perspektif cukai. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah zakat ni bila dikutip, dia tak boleh pandai-pandai kerajaan ijtihad. Dia mestilah diagihkan mengikut asnaf dia. Ada sebanyak 8 asnaf. Yang mana ke-8 asnaf ni tak boleh kerajaan ambil duit itu nak buat pembangunan dulu, tak boleh. Nak buat investment yang konon-kononnya untung nanti akan beri pada orang miskin juga, tak boleh. Itu baru je saya sudah satu conference di Jeddah, Dalah Barakah, yang bincang tentang isu adakah zakat boleh dibuat investment ataupun tidak. Ada seorang pembentang, orang muda lagi, mungkin very junior kot, dia bercadang supaya zakat dijadikan investment. Akhirnya satu conference tu duduk tembak dia, dengan dalil dia tak betul, dengan konteks hadis yang digunakan bukan pada konteks dia. Akhirnya zakat digunakan untuk investment tidak diterima. Okey. Jadi zakat itu mesti kepada asnaf. Tak boleh zakat itu diberikan kepada orang kaya, tak boleh. Diberikan jadikan modal untuk orang kaya, tak boleh. Sebab itulah tuan-tuan, kita nak tengok zakat dari perspektif sebenar, kita kena ingat bahawa zakat ni kita kena bandingkan dengan cukai. Sebab cukai dengan zakat dua sistem yang bertembung, tak sama. Jangan kita tengok zakat dalam konteks hari ni, cukai boleh, zakat juga boleh. Cukai itu wajib, zakat itu elektif. Macam sistem kita hari ni, bayar zakat boleh potong cukai. Itu sistem kita hari ni, itu bukan sistem Islam. Jadi sebab itulah sistem cukai hari ni dia bercanggah sebenarnya, sebab sistem cukai hari ni dia mengambil tempat sistem zakat. Dalam konteks negara Islam, tuan-tuan, zakat adalah merupakan sistem yang permanent, yang core system, yang menjadi penaung kepada sistem cukai yang lain dalam Islam seperti cukai jizyah. Penaung macam mana? Jizyah pelaksanaannya, benchmarknya adalah zakat. Contohnya jizyah ni dikutip lebih rendah daripada zakat nilai dia. Tapi walaupun begitu, jizyah ni boleh turun naik. Zakat tak boleh turun naik. Zakat tetap 2.5%. Tapi jizyah boleh nak turun, nak naik. Tapi dengan syarat naiknya zakat tak boleh melebihi kadar zakat. Zakat tu dia punya benchmark dia. Dia punya garis panduan dia. Contohnya orang bukan Islam, dia meniaga. Kerajaan nak kutip jizyah daripada dia, hasil perniagaan dia. Kerajaan tak boleh kutip lebih daripada 2.5% daripada jizyah. Sebab apa? Dia benchmark dia ialah zakat tijarah. Itu cara pengurusan cukai dalam sistem Islam. Jadi mari penjajah, sistem ni dihapuskan. Dihapuskan sistem ni, mari cukai moden ganti tempat zakat Islam.
Yang mana hari ini, dengan maaf saya sebut, sebab apa orang miskin tak boleh dibangunkan? Sebabnya ialah bila cukai itu dikutip daripada orang kaya dan orang miskin, cukai itu digunakan oleh orang kaya, bukan digunakan oleh orang miskin. Sedangkan dalam sistem Islam, zakat itu, ataupun dengan bahasa tepat saya sebut, dengan mudah kita buat komparatif, iaitu cukai Islam ni, dia dikutip hanya daripada orang kaya. Sama ada namanya zakat, namanya jizyah dan seumpamanya, dikutip daripada orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Nabi kata, tu'khadhu minal aghniya wa turaddu 'alal fuqara. Diambil daripada orang kaya sahaja, tak melibatkan langsung orang miskin. Wa turaddu 'alal fuqara, maka dia akan dikembalikan kepada orang miskin. Sebab itulah dalam Islam, sistem ini dia boleh bangunkan orang miskin, atau dengan bahasa ekonominya, dia boleh beri purchasing power, kuasa beli kepada orang miskin. Tapi sistem cukai, tuan-tuan, dia kutip daripada orang kaya dan miskin, dan diberikan kepada orang kaya. Bahkan orang miskin bayar cukai lebih tinggi daripada orang kaya bayar cukai. Macam mana orang miskin nak bangun? Saya ambil satu benda ya, khususnya kita orang Malaysia ni, saya tengok kita ni banyak tidak di-educate, tidak diajar bagaimana kita bayar cukai, berapa kita bayar cukai, ke mana cukai kita pergi. Orang Barat, orang Eropah, saya tengok mereka diajar tentang benda ni. Mereka faham berapa mereka bayar cukai, bagaimana mereka bayar cukai, dan ke mana cukai mereka pergi. Buktinya, tuan-tuan boleh buka internet, tuan-tuan boleh Google perkataan Occupy Wall Street. Tuan-tuan Google perkataan tu, tuan-tuan akan jumpa satu, dia panggil Occupy Wall Street Movement, gerakan Occupy Wall Street. Dan golongan ini mereka sebutkan we are 99% against 1%. Kami rakyat 99% tidak berpuas hati dengan golongan 1%. Apa sebab? Sebabnya mereka kata, antara isu dia sebut, ni asalnya di Amerika Syarikat, sekarang ini sudah merebak sampai ke seluruh Eropah. Gerakan anti 1% dipanggil. Dia orang disebut, dia kata, kami bayar cukai yang tinggi, tetapi cukai kami dimanfaatkan oleh golongan 1%. Apa mereka masukkan 1%? 1% ni ialah politician dan juga kapitalis. Orang yang politik dan juga golongan kapitalis, golongan pemuda-pemuda besar, tokoh-tokoh besar. Dia kata kami rakyat tak puas hati dengan golongan ini. Apa sebab? Mereka buat satu komparatif, mereka buat satu comparison tahun 1990 dibandingkan dengan tahun 2010. Mereka sebut macam mana? Mereka kata tahun 1990 yang terkaya di Amerika Syarikat, yang tak perlu bergantung kepada siapa-siapa, adalah sebanyak golongan yang terkaya yang tak bergantung kepada siapa-siapa sebanyak 40% di kalangan seluruh rakyat Amerika. Tapi dia kata pada tahun 2010, dalam masa tempoh 20 tahun, yang terkaya 40% tadi tinggal 1%. Tapi problemnya ialah golongan 40% yang terkaya pada tahun 1990, mereka menguasai aset negara sebanyak 20%. Mana kemudahan-kemudahan dalam negara, stesen basnya, nak boleh akses tanah perniagaan, tempat-tempat bisnes, peluang-peluang perniagaan yang dimiliki oleh kerajaan, mereka boleh menguasai, mereka boleh masuk, compete ataupun berlomba dalam bisnes, dan ialah sebanyak 20% dikuasai oleh golongan yang terkaya, tetapi baki 80% dikuasai oleh semua rakyat. Tapi dikata tahun 2010, golongan 1% ni, mereka sudah menguasai sebanyak 40% aset negara. Itu yang mereka tak puas hati tu. Dulu 40% terkaya menguasai 20% aset. Sekarang 1% menguasai sebanyak 40% aset. Dah jadi terbalik. Bukti senang je saya ambil. Dulu siapa-siapa yang ada bas, ada taksi, boleh bawa
dan boleh parking dekat mana-mana stesen. Mana siapa-siapa boleh akses stesen, kereta sewa, stesen bas dan seumpamanya, siapa-siapa boleh akses. Tapi sekarang akhirnya orang lain tak benar, melainkan orang ada lesen saja. Yang orang ada lesen ni pula ialah orang ada hubungan dengan orang politik. Yang mana akhirnya semua syarikat bas dia punya. Adalah dia punya. Stesen-stesen yang dulu semua hanya dia yang boleh masuk, orang lain kalau ada bas sendiri tak boleh masuk. Senang je saya ambil cerita dalam konteks kita, senang, mudah kita faham. Kalau dulunya loji-loji air milik kerajaan, tiba-tiba dia beli oleh seorang, yang peliknya kerajaan bagi kat dia untuk dia beli. Bila dia beli, akhir jadi hak milik dia, orang lain tak boleh akses. Lepas tu ikut suka dia nak naik berapa. Ini mereka kata golongan 1%, ni bukan 1% ni, satu daripada rakyat Selangor. Bukan 1% lah tu. So maknanya dia kata, ini yang kami tak puas hati. Masalahnya pula ialah, kami yang bayar cukai, tapi dia yang benefit. Betul tak? Apa maksud dia? Saya ambil satu cerita pertama dulu, ialah bagaimana dan berapa bayar cukai, dan cukai itu mana dia pergi. Ini penting kita faham. Saya nak compare dengan zakat tu macam mana. Sebab tu kita akan nampak nanti macam mana zakat boleh bangunkan orang miskin, macam mana cukai ni lagi memiskinkan orang miskin. Yang pertama saya nak ambil, berapa kita bayar cukai, bagaimana kita bayar cukai. Sebab apa saya kata orang miskin lagi banyak bayar cukai daripada orang kaya. Hari ni bila saya buat beberapa survey rambang, saya tak buat survey formal. Macam semalam saya ada kelas. Saya ada kelas, saya tanya semua anak-anak murid dalam kelas. Tapi ini bukan anak murid budak-budak ni, sebab anak murid dia kalangan orang tua lah, orang dewasa semua. Saya tanya berapa tuan bayar cukai. List satu-satu. Yang ni kata zakat, cukai pendapatan, income tax. Ni kata cukai kereta, cukai pintu. Kita list down paling maksimum yang difahami oleh audien tadi ialah sebanyak hanya 5%. Saya ambil gaji orang 4,000. Orang 4,000 berapa dia bayar cukai sebenarnya? Kalau orang 4,000 ni, gaji 4,000, dia duduk di Kota Damansara, kerja di KL, dalam kehidupan dia sebulan-sebulan ataupun setahun-setahun, berapa dia bayar cukai? Akhirnya kita kira lah satu-satu, maksimum income tax berapa? Dia punya cukai kereta berapa? Road tax. Dia punya cukai pintu berapa? Campur semua-semua cukai, yang difahami oleh orang kita ialah tak lebih daripada 5% sahaja daripada keseluruhan income dia. Kalau 4,000 pada setahun adalah sekitar 48,000. Kira-kira semalam dah sekitar dalam dalam 2,000 lebih je yang dia orang faham lah. Okey. Jadi makna 5%, apa sangat nak banding dengan pendapatan 48,000 setahun. Jadi orang kita ni bila kata macam tu, tak apalah, okey lah. Maknanya kalau kita tengok isu Occupy Wall Street, dia kata kami bayar cukai yang banyak tapi dia benefit oleh kamu banyak apa? 5%-nya. Itu pun okey lah, sebab untuk kegunaan jalan raya kita, anak kita nak masuk sekolah, bantuan itu, bantuan ini, kerajaan nak bangunkan pengurusan, bayar gaji kerajaan semua. Jadi minda orang kita ni, so okey. Tapi yang ramai orang kita tak faham ialah macam mana cukai itu dikutip oleh kerajaan melalui harga barang. Yang tu orang kita tak faham. Contoh saya ambil, saya buat kajian pada tahun 2009. Sekitar 2009 akhir 2008 saya pernah buat kajian. Sebab yang menimbulkan sebab kajian tu ialah sebab orang kata bank Islam ni tak Islam sebab harga dia mahal. Jadi saya pun memang kebetulan penasihat dekat bank, saya panggil orang bagian actuary dan produk. Saya minta dia list down dan buat breakdown, buat satu-satu. Sebenarnya contoh yang kita ambil, kita beli kereta, katakan harga 85,000. Kemudian bila buat installment, harganya dah jadi dalam sekitar 100,000. Sebenarnya kalau kita buat kita breakdown satu-satu, kita pecahkan satu-satu, sebenar-benarnya berapa bank dapat bersih daripada harga kereta tu. Yang kita bayar, katakan contoh beli kereta 80,000, kita macam Toyota Vios. Beli kereta 80,000, kita bayar sebulan sekitar 1,000 sebulan. Kalau kita ambil lah, sebagai contoh saya ambil 1,000 sebulan tu, siapa yang dapat daripada 1,000 sebulan? Adakah bank? Tak. Bila saya buat breakdown satu-satu, bank masa tu sekitar dalam 3% dia punya interest. 3% kalau kita bayar 1,000 sebulan installment,
Bermakna yang betul-betul bank dapat bersih ialah sebanyak paling tinggi pun kalau 3% interest, mana campurlah dia punya sistem ambil untung sikit-sikit, yang tu makna paling tinggi pun bank dapat untung ialah sebanyak RM40 daripada 1,000 sebulan kita bayar. Itu realiti. Ini bukan satu cerita kosong, ini bukan teori, ini realiti. So bila bank dapat RM40 sebulan, tapi so maknanya baki the rest, kita kata lebih kurang yang baki lagi 960, siapa yang dapat? Bila saya buat breakdown satu-satu, ambil harga kereta asal daripada Jepun sampai masuk ke Malaysia yang menjadi elemen kepada 485,000 harga kereta, akhirnya saya dapati ialah daripada harga tersebut sebenarnya 52% adalah disebabkan oleh elemen cukai. Maknanya bila kita bayar 1,000 sebulan installment kereta, sama ada kita sedar atau tidak, kita bayar cukai daripada harga tersebut sahaja. RM520 setiap bulan, itu cukai kita bayar kepada kerajaan. Boleh nampak? So maknanya orang kita tak faham benda ni. Saya pun asalnya tak faham juga. Kalau saya tak buat research tu, saya pun tak faham. Maknanya kalau kita bayar selama 1,000 sebulan, sama ada kita setuju ke tak setuju ke, sedar ataupun tidak, 520 tu adalah kita bayar cukai kepada kerajaan tiap-tiap bulan. Sebab apa saya kata begitu? Harga kereta asal Vios pada masa itu saya tengok dekat Jepun, kebetulan pun akhir 2009 tu saya pergi ke Jepun. Harga di Jepun sekitar 20,000 je. Kalau tuan-tuan nak tengok harga kereta, tuan-tuan Google, cari, antaranya ialah Singapore Export Car. Tuan-tuan Google tu, sebab tu harga tanpa cukai. Ataupun buka eBay, harga Jepun, eBay UK. Cuba tengok harga kereta berapa. Saya kat UK itu, kereta estima kat kita 100,000 lebih. Kat sana, paling murah saya jumpa ialah £1,800. Benda yang sama. Patutnya UK lagi mahal sebab jauh dengan Jepun. Tapi tak terbalik. Maknanya kalau tak kena cukai itu, kita tak perlu bayar installment, tak perlu buat pinjaman bank untuk beli kereta. Orang UK tak ada orang beli kereta pinjaman bank. Pakai cash je. Macam beli sardin dekat market. Okey, sebab apa kita jadi macam tu? Orang kita tak faham dibayar cukai tu. Itu baru kereta saya ambil. Saya tak ambil lagi hal rumah. Rumah lagi banyak cukai dia. Sebab tu daripada 4,000 gaji orang yang saya kaji tadi, dia punya kos paling tinggi bulanan, the highest expenses yang dia suffer, dia bond tiap-tiap bulan, ialah yang dia tanggung tiap-tiap bulan, yang dia pikul tiap-tiap bulan. Yang pertamanya installment rumah, yang kedua installment kereta. Yang menjadikan dia tanggung begitu berat atas belakang dia tiap-tiap bulan sampai gaji dia tak habis, tak ada simpanan. Yang saya tengok daripada kajian IC hari itu, Bumi Putera 78% tak ada simpanan. Jangan kata tak ada simpanan RM1, ada simpanan setakat RM1,000, RM2,000, tapi dalam konteks ekonomi, itu bukan simpanan, itu hanya reserve untuk keperluan kita je. Contohnya, mak masuk hospital, mak kita tak kerja kerajaan, nak pergi hospital kerajaan, waiting list sampai 3 bulan, kawan tu dah tenat, pasal keluarkan kita punya wang dalam hospital, wang dalam simpanan untuk nak, itu bukan simpanan orang panggil, itu reserve. Dalam konteks ekonomi, itu bukan simpanan. Maknanya, 78% kita tak ada simpanan, apsal? Sebab kita kos tinggi. Living expenses. Kos hari hidup harian ni tinggi. Kita bayar rumah, bayar kereta, ini habis duit kita bulan-bulanan. Maknanya tuan-tuan, dalam kajian ringkas saya boleh kongsi, daripada 4,000 income tadi, paling-paling itu pun dia boleh simpan dalam 500 bulan, tu paling tinggi. Boleh, tak ada masalah. Orang gaji 4,000 nak simpan banyak, boleh. Tapi pakai kereta kancil hak tahun 1985, boleh. Kemudian rumah pula pergi duduk jauh-jauh dekat Bukit Beruntung, beli kat Bukit Beruntung walaupun kerja KL, boleh. Tapi orang kata tak normal. Kita nak hidup biar selesa, itu pun diajar oleh Islam. Nabi kata macam mana? Allahumma wasi'li fi dari, ya Allah ya Tuhanku, perluaskan rumahku. Mana rumah luah ni sunnah. Mana boleh, tapi kita tak apa nak ikut sunnah lah. Tapi bukan kita tak nak ikut, memang tak boleh ikut. Sebab apa? Sistem kita yang tak benarkan kita ikut sunnah, menyebabkan kita tak boleh nak beli rumah yang besar. Okey. Apa sebab? Kalau tuan-tuan kaji lebih dalam, cukai. Sebab tu daripada 4,000
kita punya income, kita punya belanja paling-paling boleh jimat pun ialah sebanyak 3,500 sebulan. Dan daripada 3,500 sebulan, kalau kita kaji lebih dalam, cukainya lebih kurang separuh. Okey, baik. Itu satu info sebagai mukadimah. Soalan kedua ialah, bila kita bayar cukai yang banyak saya sebut tadi, kalau kereta tu 520 sebulan, mana kalau sama semua, mana 1,500, 1,600 sebulan kita nak bayar cukai. Persoalannya, kita bayar cukai tu untuk siapa, ke mana, dan bagaimana dia disalurkan. Orang yang tak belajar ni, bukan saya kata tuan-tuan tak belajar, ni saya sebut orang-orang hak jenis perkara ni, yang duk tahan ke cukai. Dia kata cukai itu penting sebab untuk anak sekolah kita, untuk jalan raya kita, dan seumpama kalau tak kutip cukai, nanti jalan kerja kita tak ada. Itu jenis orang tak cerdik tu. Saya dah tengok annual report Parlimen tahun 2010. Saya tengok semua keperluan tadi, sekolah baik, jalan raya baik, tak perlu kepada cukai. Kita ni duit Petronas tak habis nak belanja, nak tampung asasi-asasi tadi. Yang tak cukupnya sebab kerajaan beri ke orang kaya buat projek. Dan projek itu pula, hak yang dah ada, buat hak baru yang tak perlu. Satu benda baru, yang baru dia dapat finding, ada satu kawasan, loji dah ada, loji bersih air, ni tahun 2008 ni, sebelum election 2008. Tiba-tiba buat satu loji baru, telah belanja 45 juta. 45 juta ni pula, lepas daripada kerajaan step in masuk dalam syabas, baru dah dapat buat audit itu. Tengok loji ni, daripada kalau 2008 dah 4 tahun lebih, sampai hari ni tak boleh nak keluarkan air. Loji apa tak boleh nak keluar airnya? Kemudian bila tak boleh keluar air, 2 tahun tak beroperasi, 4 tahun tak beroperasi, semua barang-barang dalam loji itu tak boleh pakai. Macam kereta lah, kalau kereta yang kita letak tepi jalan, kena hujan, kena panas, tak pakai, apa jadi kalau 4 tahun? Rosak. Semua sistem-sistem elektronik kontrol air, yang bahan-bahan papan yang untuk nak tapis air, semua rosak. Yang tu yang duit Petronas jadi tak cukup tu. Okey. Isunya ialah bila kita bayar, ke mana dia pergi? Okey. Rekah jawapannya, sebelum saya terang sikit, rekah jawapannya sebenarnya duit cukai kita diberikan kepada orang kaya untuk buat projek. Bukan untuk jalan raya, bukan untuk anak-anak kita, bukan untuk diri kita. Apa buktinya? Kalau tuan-tuan belajar dalam bab ekonomi, tapi benda ni tuan-tuan jangan rasa benda tu susah, sebab ekonomi ni bukan benda susah pun. Cuma kadang-kadang kita boleh sebut ekonomi, ini yang tinggi ni orang belajar ekonomi, faham tak? Benda simple, sebab ini melibatkan kita semua. Saya ambil simple senang untuk kita faham. Kalau kita rosak pagar rumah kita, kos beki 100, mana kita nak dapatkan 100 tu? Duit ada kat dalam bank tapi tak sempat nak pergi ambil. Mana kita pinjam dulu? Takkan nak pergi buat pinjaman bank kan 100 kan? Pergi pinjam bank, pergi dekat bank, isi borang, nak buat pinjaman, bank tanya berapa banyak, RM100. Nak buat apa? Beki pagar. Mana bank nak lulus? Buang masa je. Kita pun tak nak pergi buang masa beratur dekat bank untuk nak pinjam 100. 100 ni kita pinjam dekat mana? Biarlah kat kawan-kawan ke, jiran kita ke, kakak kita ke, adik kita ke, abang kita ke, pinjam sekejap 100. Dan orang nak bagi pinjam 100 ni tak kedekut. So tak perlu kita pergi bank. Baik, kalau kita buka kedai runcit ataupun kita ambil IKS lah, yang apa, projek ataupun bisnes yang kecil dan sederhana ni, yang kosnya mungkin RM100,000, RM200,000, mana kita cari RM100,000, RM200,000 tu? Kita pergi pinjam bank. Betul tak? Sebab kakak kita tak ada duit banyak tu. Kita pergi pinjam bank. Okey. Tapi kalau projek besar, contohnya, saya ambil contoh lah, ini contoh Tan Sri Sazali contohnya, nak beli loji air di Selangor bila kerajaan nak jual, nak swastakan. Kos nak beli tu, katakan contohnya 3 bilion. Kos nak beli semua loji, paip-paip semua sekali itu 3 bilion. 3 bilion tu ambil kat mana? Kalau Tan Sri Sazali nak beli benda tu daripada kerajaan Selangor, ambil kat mana? Dia tak boleh pergi bank, sebab bank tak akan sediakan wang sebanyak tu, sebab bank pun tak ada banyak tu duit nak bagi pinjam dekat satu individu, tak ada. So mana dia dapatkan modal tu? Akhirnya
dia akan buka bond atau sukuk dipanggil. Bond ni ialah untuk jumlah yang besar. Yang pinjaman 500 juta, 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion dan seumpamanya, yang mana jumlah-jumlah ini biasanya bank tak ada duit nak bagi banyak tu, kemudian dia akan diambil daripada pengurus-pengurus dana kerajaan. Biasa yang beli ni ialah pengurus-pengurus dana kerajaan. Orang biasa ada juga yang mampu, tapi hak kapitalis jugalah. Tapi tak ramai. Tak ramai dan tak banyak. Tapi yang banyaknya boleh letak dalam 90% bond atau suku ini, sumber keuangannya ialah daripada cukai yang kita bayar tadi. Daripada cukai yang kita bayar tadi. Sebab contohnya kita ambil bila beli, kadang-kadang bila dia buka bond, maka yang beli itu ialah siapa? Khazanah. Yang beli itu siapa? Aqwa. Ini semua merupakan pengurus-pengurus dana yang sumbernya adalah daripada peruntukan kerajaan, dan peruntukan kerajaan itu adalah daripada duit cukai kita tadi. Boleh faham? So maknanya kita bayar cukai tadi bukan untuk orang miskin. Kita pun kalau orang berikan peluang beli itu, kerajaan tawar dekat kita, beli. Hang nak beli tak? Mesti kita nak beli. Bila kita nak beli, isunya kita tak ada duit. Bila kita tak ada duit, kita boleh buat proposal, kita dapat projek yang memang tak rugi, maka kita orang paling layak nak dapatkan bond dan sukuk tadi. So maknanya duit kita beli itu bukan duit kita. Tan Sri Sazali tadi asalnya orang tak kaya, bila dia dapat peluang tu, kemudian dapat peluang pinjaman daripada bond dan sukuk, akhirnya dia akan jadi orang terkaya di Selangor. Modal dia daripada mana? Kita semua. Makna dalam bahasa lain, separuh gaji kita ni sebenarnya adalah disebabkan oleh cukai. Cukai kita contohnya dimanfaatkan oleh Tan Sri Sazali tadi, sama ada kita sedar ataupun tidak, bermakna separuh kita ni bekerja untuk dia. Betul tak? Itu satu realiti dalam cukai, orang tak faham. Tapi Occupy Wall Street ini yang dia protes. Kami bayar cukai yang banyak, tetapi cukai kami dimanfaatkan oleh kamu. Itu yang dia tak puas hati. Okey. Problem seterusnya, kita orang miskin ni semakin banyak bayar cukai. Yang manfaatnya ialah seorang dua tadi. Seorang dua tadi pula bila dia bisnes lah, dia jual air dekat orang ramai, kemudian dia kena bayar cukai. Cukainya ialah cukai korporat, about 30%. Bila dia bayar cukai, yang Occupy Wall Street kata, bila bayar cukai, kami bayar banyak tapi kamu bayar sikit. Kita ni biasa bila kita tengok atas kertas, kita ni bayar cukai tak sampai 5%. Ni orang Melayu kita ni. Tapi tengok, Tan Sri ni dia punya bisnes, dia bayar cukai tahun-tahun 30% daripada income dia. Kita 5% je, dia 30%. Banyak dia kena bayar cukai. Itu orang tak cerdik. Hak cerdiknya macam Occupy Wall Street tadi, dia faham benda ni. Sebenarnya orang kaya ni bila dia bayar cukai, sebenarnya dia tak bayar. Macam mana saya sebut dia tak bayar? Sebab cukai dia akan masukkan dalam harga barang. Contoh saya ambil lah 1 liter air, kos dengan untung katakan syabas, let's say lah kata RM1 contohnya. So maknanya dia salur ke kita bayar RM1, itu harga tanpa cukai. Tiba-tiba dia kena bayar cukai kata 30%. 30% ni memang dia bayar akhir tahun selepas daripada based on berapa dia jual, berapa dia punya income tadi, kena bayar. Let's say lah kita kata kalau RM1, dia kena bayar 30%. 30% ni hakikatnya dia tak bayar. Sebab apa dia tak bayar? Sebab 30% ni dia akan conclude masuk dalam harga air. Dia anggap sebagai itu kos dia. So maknanya sepatutnya kita bayar harga seliter air RM1 sebagai contoh, tapi bila dia kena bayar cukai, dia tak jual dekat kita harga RM1, tetapi dia jual dekat kita dengan harga RM1.30. Dah akhirnya siapa bayar? Kita juga yang bayar. Betul tak? Dah kepelik sistem tu. Dia buat bisnes, duit kita, dia jual dekat kita, kita yang beli dengan dia, kita beli dengan dia, cukai dia, kita juga kena bayar. Pelik sungguh sistem ni. Betul tak? Betul ke salah? Betul. Dah ke zalim orang panggil. Separuh kerja kita
sebenarnya dimanfaatkan oleh orang kaya. Maknanya kalau tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan kena faham. Pagi tuan-tuan turun kerja, balik petang, separuh daripada pukul 8.30 tuan-tuan masuk kerja sampailah pukul 1 tuan-tuan break, Zuhur, lunch break. Sebenarnya hak separuh tu ialah untuk hak tadi, orang kaya tu. Sebab apa? Tuan dapat gaji bulan-bulan, tuan bayar kereta, tuan bayar rumah, akhirnya habis gaji tuan-tuan, sebenarnya separuh itu dimanfaatkan oleh mereka. Itu problem dalam sistem kita hari ini. So sebab itulah Occupy Wall Street dia protes. Dia kata kami bayar cukai banyak tapi kamu yang manfaatkan. Kemudian kami bayar cukai banyak, kamu tak bayar cukai. Betul ke salah? Betul. Tapi masalahnya, dengan maaf ya, di Malaysia kita ni, pergerakan, movement Occupy Wall Street ni langsung tak masuk berita Malaysia walaupun satu patah. Padahal berita ni tuan-tuan, berita yang paling utama dalam segmen ekonomi di peringkat antarabangsa. Kalau tuan-tuan pergi ke Eropah, tuan-tuan pergi ke negara-negara yang terbuka termasuk Singapura, Occupy Wall Street ini satu isu yang besar dalam segmen ekonomi. Tapi dalam segmen ekonomi di Malaysia, berita dunia antarabangsa langsung tak masuk Occupy Wall Street punya isu. Itu problemnya. Okey. Okey. Tuan-tuan faham So maknanya di sinilah kalau tengok sistem yang paling tak masuk akal sebenarnya. Sebab tu bila saya sebutkan sistem Islam, bila tuan-tuan bayar zakat, satunya bab zakat ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dia punya formula zakat, compare, banding dengan formula cukai, zakat ni tuan-tuan tak boleh nak masukkan zakat itu nak jadikan dia sebagai kos. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh, kalau dalam accountant, zakat ni tak boleh masuk jadi dalam tak boleh masuk dalam account balance sheet. Tak boleh. Dia akan masuk dalam Dia akan masuk dalam expenses company selepas daripada semua selesai. Mana dia tak akan jadi kos. Sebab kos ni ketika pada awal, tapi zakat ni ketika pada akhir. Masa awal kita tak tahu berapa, tapi cukai atas kertasnya keluar akhir. Tapi pada awal-awal tu kita dah tahu berapa kita akan keluar. Sebab tu dia boleh koskan awal-awal. Kalau orang accountant, sebab tu accountant dia akan bagi advice kepada company, okey, sekarang ni estimate cukai tahun depan berapa dan apa kita perlu buat untuk elokkan cukai. Itu biasa dalam bisnes. So maknanya zakat ni macam saya sebut tadi, dikutip hanya daripada orang miskin. Dia tak akan jadi element of the pricing. Dia tak akan jadi elemen harga barang. Zakat ni. Contoh saya ambil dalam zakat tijarah. Sebab tu dia punya formula berbeza dengan cukai korporat. Beza macam mana? Zakat tijarah dia kena kira working capital, modal pusingan yang betul, yang sebenar, bukan estimate, bukan anggaran. Kemudian dia kena campur dengan keuntungan bersih, kemudian dia kali dengan 2.5%. Tapi dalam formula cukai, dia ambil jualan ataupun bersih, dia kali dengan 2.5%. So maknanya yang ni dah dah tahu, yang ni nak tahu macam mana. Kemudian kalau tuan-tuan buat perbandingan antara dua ni, tuan-tuan akan dapati satu benda yang cukup ajaib, bahawa zakat ni bila dicampur working capital, dia menyebabkan kalau ekonomi tu bagus, zakat akan turun. Bila ekonomi tu teruk, zakat akan naik. Apa makna dia? Bila zakat naik bermakna orang miskin ramai. Bila zakat naik, bila ekonomi teruk, zakat naik, maknanya orang miskin akan dapat lebih banyak. So dia akan tarik semula ekonomi itu naik, sebab orang miskin bila dapat zakat, dia mampu membeli. Okey. Tapi cukai ni, bila ekonomi teruk, cukai akan semakin turun. Orang miskin dah tak dapat bantuan. Orang kaya akan minta lagi banyak suntikan, dan ini sebenarnya antara sebab berlakunya global financial crisis dan Eropah hari ini tak boleh keluar daripada masalah kewangan, sebab sistem core mereka adalah sistem cukai. Itu problemnya. Sekarang ni di Eropah banyak negara yang sudah bankrupt.
3 negara sudah diisytiharkan bankrupt dan ada banyak lagi negara yang sedang beratur nak kena bankrupt. Hutang negara tak boleh bayar. Sebab apa hutang negara tak boleh bayar? Sebabnya negara berhutang, dia bagi kat siapa? Ini Occupy Wall Street dia punya isu ni. Dia kata antaranya ialah kamu wahai kerajaan berhutang dengan dunia, berhutang dengan China, berhutang dengan macam-macam, tapi bila berhutang kerajaan beri kat siapa? Kerajaan akan jadikan itu sebagai suntikan pemulihan kepada syarikat-syarikat besar. Contohnya dia suntik dekat AIA Group. Dia suntik dekat AI Group, AI itu daripada nak mati, hidup balik. Bila hidup, dia pergi list dekat Hong Kong. Sebab bisnes kat Amerika dah tak bagus. Dan kemudian, bila masyarakat itu hidup, dia pergi keluar, tapi yang tanggung hutang, yang menjadi modal suntikan kepada syarikat itu, siapa yang tanggung? Kita. Sebab tu dia orang kata, kamu kerajaan berhutang, tapi hutang tu diberikan kepada 1%, tapi siapa yang tanggung? Kami yang tanggung. Sebab tu 14 trilion tak boleh selesai hutang mereka. Amerika ni kalau ikut sepatut tuan-tuan, sebenarnya dah bankrupt dah. Tapi oleh kerana dia kuasa besar, siapa nak isytihar dia bankrupt? Itu problem dia mereka ni. Okey. So maknanya, kalau kita faham dari sudut conclusion tadi, senang je saya bagi satu kias. Untuk kita ambil sebagai satu kefahaman ringkas. Ibarat kata macam ni, dalam negara kita ni ada 10 orang penduduk dia. 10 orang ni, dia punya duit dalam saku masing-masing ada 100,000. Kemudian tanah dia ada 10 hektar. Maknanya seorang ada 100,000 dan seorang dia berpeluang untuk nak bangunkan rumah dan seumpamanya di atas 1 hektar tanah. Kalau kita ambil purata. Dalam Islam ni, dia punya tuan, mana setiap orang tadi, dia berhak decide, dia berhak untuk nak tentukan sendiri 100,000 yang dia punya tadi, nak buat macam mana, itu dia punya pasal. Sebab itu duit dia. Daripada 100,000 tu mungkin ada orang yang nak besarkan rumah sebab dia tak perlukan kepada kerja sebab dia dah tua dah. Mungkin dia boleh allocate 70,000 buat rumah atas hektar tanah, besar rumah dia. Tapi 30,000 tu cukup sebab dia tak perlu buat bisnes besar. Okey, sebab dia dah tua dah. Ada orang mungkin satu orang ni muda. Daripada 100,000 tadi, dia buat rumah tak nak besar-besar, mungkin dalam 40,000 je dia gunakan untuk buat rumah, tapi 60,000 dia buat modal bisnes. Itu dia punya pasal, sebab itu duit dia decide sendiri. Sebab tu dalam Islam, konsep ekonomi ni disebutkan oleh Nabi, da'un nasa yarzuqu ba'dahum ba'da, biarkan orang ramai tentukan dia punya rezeki sendiri. Tapi bila hang niaga ada untung, maka zakat cukainya ialah sebanyak 2.5%, namanya zakat kalau orang tu muslim, dan kalau dia non muslim pun dia punya benchmark paling tinggi, jizyahnya ialah sebanyak 2.5%. Diambil hanya daripada orang kaya sahaja, sama ada muslim atau orang kaya non-muslim. Tak boleh ambil daripada orang miskin, sama ada miskin itu muslim atau non-muslim. So maknanya masing-masing decide sendiri. Bila ada untung, cabut 25%. Okey. Itu Islam punya sistem. Saya nak ambil sikit sistem ekonomi orang panggil welfare state, yang negara barat punya istilah. Yang ni saya nak supaya kita jangan keliru ni. Jangan anggap Islam tu maknanya sama macam welfare state barat. Islam jauh lebih adil. Ini bukan saya kata welfare state itu tak bagus. Welfare state itu ialah negara berkebajikan yang memang sebahagian daripada ciri-ciri Islam. Tapi saya nak sebutkan istilah. Welfare state Islam tu jauh lebih welfare daripada welfare state yang dikenali oleh barat. Ini saya nak sebutkan supaya orang kita ni jangan anggap Islam tu adil macam welfare state barat. Tak. Islam jauh lebih adil. Macam mana welfare state barat ni? Iaitu katakan setiap orang tu 100,000 dia ada simpanan. Tiba-tiba dia ambil daripada 100,000 tu, setiap orang wajib bayar sebanyak katakan 40%. 40%. Dan 40% ini digunakan oleh kerajaan untuk beri kebajikan kepada mereka. Orang yang tak ada rumah, kerajaan bantu buat rumah. Orang yang tak ada itu, kerajaan bagi daripada 40% tadi, kerajaan yang maknanya hang hanya boleh decide 60,000 je. 40,000 kerajaan yang tentukan untuk buat apa? Untuk mereka juga. Jadi sebab itulah negara macam ni dilihat berkebajikan. Sebab kerajaan yang provide macam-macam. Dan mereka tak ada keupayaan untuk nak provide untuk diri mereka sendiri. Sebab 40%-nya sudah diambil oleh kerajaan
Dan kerajaan gunakan 40% tadi untuk nak buat kemudahan mereka. Let's say baiklah, kita kata bila kerajaan ambil 40% menyebabkan mereka dah tak mampu nak buat rumah sendiri. Kalau buat pun kecil je. Jadi orang yang tak ada rumah, kerajaan pun buat rumah bagi dia duduk. Mungkin dengan harga yang cukup rendah ataupun mungkin percuma. Padahal sebenarnya duit itu duit mereka juga sebenarnya. Tapi nak compare dengan Islam, Islam jauh lebih adil sebab Islam tak ambil apa-apa. Itu hang decide sendiri. Tapi kalau ada untung, kerajaan akan ambil 25%, 25% campur dengan hasil bumi akan diberikan kepada orang miskin. Itu cara dia. Tapi satu lagi sistem, bahasa senanglah saya sebut ya. Sebab sistem kalau tuan-tuan kaji tak sama, tak beza dengan Firaun. Sorry lah, senang saya sebut. Macam mana cara dia? Dia ambil juga 40% tadi. Mana setiap orang bayar 40,000. Tinggal dekat dia 60,000 je, menyebabkan dia tak mampu beli rumah. Tak mampu nak buat bisnes yang sepatutnya besar. Kerajaan ambil 40,000 daripada setiap orang. Daripada 9 orang tadi, katakan akhirnya 40,000 tadi diberikan kepada seorang daripada 10 orang tadi. Sepatutnya yang ni dapat setingkat, setiap orang mengecapi dia punya kemudahan kemewahan. Tiba-tiba kerajaan ambil, menyebabkan yang ni tak mampu buat rumah, diberi kepada seorang, dan seorang ni dapat membina sebanyak 9 tingkat bangunan. Bila bina 9 tingkat bangunan, itu satu mercu yang besar. Kebanggaan negara. Sebab apa? Ni 9 tingkat. Orang lain tak ada tingkat macam 9 kita ni. Tapi tuan-tuan kena kali, yang kata 9. Kena kali dengan, mungkin kena kali dengan 10. 90 tingkat. Campur 10 lagi jadi 100 tingkat. Maknanya bila buat 9 tingkat, masalahnya ialah sebab 9 tingkat itu menjadi hak milik dia. Boleh faham? Welfare state tadi, yang dia orang kumpul 40,000 ni dia tak beri kepada siapa-siapa, dia beri balik kepada orang ramai. Tak milik kepada siapa-siapa. Tapi yang ni dia ambil daripada 40,000 seorang, yang asalnya seorang mampu buat satu rumah. Tiba-tiba bila kerajaan ambil menyebabkan yang ni tak mampu, tiba-tiba seorang daripada 9, bukan setakat dia mampu, tapi dia mampu ganda dengan 9. Sebab apa? Hak orang lain tu boleh ke dia. Boleh faham? Maknanya tiba-tiba aset ni jadi hak milik dia. Dia tengok bisnes yang paling bagus dalam 10 orang ni, mana dalam negara tu bisnes ialah bisnes perumahan. Yang seorang ni pula bila dapat duit 40,000 kali 10, dia dapat 400,000 ni. Dengan duit 400,000 ni dia pun buat projek perumahan. Yang 9 orang ni dah tak mampu beli rumah dah ni. Dah tak mampu nak buat rumah dah sebab dia tak ada duit dah. Tapi seorang ni mampu buat rumah untuk 9 orang. Jadi akhirnya seorang ni pun buatlah rumah. Buat rumah sebanyak 9 buah dan dijual kepada hak 9 orang tadi. Tapi bila dijual, rumah yang dibuat tu tak boleh sebesar sepatutnya setiap orang mampu. Sebab apa? Sebab yang ni pun nak untung juga. Akhirnya kita pun belilah rumah tersebut. 9 orang tadi, tak ke bodoh sistem tu. Dahlah dia buat rumah tu dengan duit dia. Bagi dekat si fulan tu jual pula kepada dia. Boleh faham tak? Dah beza tak dengan sistem kita sekarang? Kita bayar cukai banyak-banyak. Cukai itu juga antaranya dimanfaatkan oleh pemaju-pemaju. Bila pemaju buat rumah, kita juga yang beli. Betul tak? Kita ni pula nak minta tanah kerajaan, tak boleh. Dia pula dapat beratus-ratus hektar tanah. Setengah pemaju ni. Dah tak ke pelik sistem tu. Minta maaf saya sebut ya. Sebab itulah dalam tamadun Firaun ada piramid. Cuba tuan-tuan sebut selama 1500 tahun tamadun Islam, cuba sebut mana ada bangunan yang hebat macam piramid. Ada tak? Sebab apa tak ada? Bukan kata macam piramid, cuba sebut 1/100 piramid. Ada tak dalam negara Islam? Kecuali Taj Mahal, sebab Taj Mahal zaman tu dia tak ikut Islam. Dia punya sistem ekonomi dia ambil selain daripada yang tu. Yang betul-betul Islam. Zaman Nabi pernah tak ada. Zaman Khulafaur Rasyidun pernah tak ada. Tak ada. Yang ada contoh saya ambil macam Constantinople.
Konstantinopel itu bukan Islam yang bina, itu Rom. Cuma Islam tawan. Sebab apa dalam Islam tak ada? Sebab dalam Islam setiap orang ada 100,000, so dia decide. Masing-masing ada rumah besar, masing-masing ada kereta besar, masing-masing ada kemewahan duit yang banyak, dan masing-masing boleh decide dengan kehidupan masing-masing. Tapi Firaun dia bina piramid menyebabkan ramai rakyat miskin. Sebab apa rakyat miskin? Sebab semua dia bekerja untuk bina piramid. Masing-masing tak boleh nak kerja, nak cari rezeki sendiri. Semua bekerja untuk Firaun. Cuma bezanya ialah yang tu tenaga tu direct pergi kepada projek. Yang dalam sistem yang ada macam saya sebutkan tadi, ialah dia bekerja tak direct kepada projek. Sebab dia bekerja sendiri, tapi hasil dia diberikan kepada 1-2 orang. Sebab tu dalam Islam, dalam sistem dalam tamadun Firaun ada piramid. Dalam tamadun yang zalim ada mercu-mercu dia. Tapi dalam tamadun Islam tak ada. Tak ada bukan bermakna dia bukan tamadun yang baik, bukan. Sebab contoh kita kata, apa guna tempat kita ni ada piramid besar tapi kita semua rumah pun tak ada? Apa guna, tuan-tuan? Bodoh orang kata, oi, aku ni duduk di negara yang hebat. Negara aku ada bangunan tingginya ialah 400 tingkat. Tapi hang duduk mana? Aku duduk tepi jalan ya. Dalam kalbot. Menyewa. Berapa hang punya pendapatan sebulan? 400. Sehari hidup berapa? 1,000. Tapi dia je yang berbangga, akulah di negara yang ada bangunan yang tinggi. Bodoh ke apa? Sorry ya, pakai ayat kasar sikit. Dan itulah saya sebut betapa fastakhaffa qaumah, kadang-kadang kita ni diperbodohkan. Itu disebutkan dalam Quran. Jadi sebab itulah tuan-tuan, penting kita memahami sistem ini dia tak boleh membangunkan orang miskin. Bahkan dia akan lagi menekan orang miskin. Tapi dalam sistem Islam, zakat dikutip, cukai dikutip dalam Islam, kutip 100, dia bagi 100. Semuanya tak boleh dimanfaatkan oleh pemimpin. Dalam sistem yang bukan Islam, dia kutip 100, dia bagi mungkin 20, mungkin 30, mungkin 40 atau seumpamanya. Tapi confirm sebahagiannya ialah untuk kepentingan kegunaan pemimpin-pemimpin, kegunaan orang kaya, dan itulah yang diharamkan dalam Islam. Allah Ta'ala sebut kaila yakuna dulatan bainal agniya, harta negara itu tak boleh berputar di antara orang kaya di kalangan kamu sahaja. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sistem Islam ni, sebenarnya dunia hari ini tak akan berlaku krisis kalau semua ikut Islam. Kalau tuan-tuan faham krisis, global financial crisis yang berlaku di barat, dan juga masih efek sampai hari ini 3 buah negara yang muflis, contohnya UK, negara antara yang terkuat di Eropah. Dulu dia punya duit 1 pound 8 ringgit, sekarang 1 pound dah jadi 4 ringgit 80 sen. Sebab apa dia jatuh macam tu? Antara punca tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham, itulah dia antara sistem cukai yang mana dia panggil stacking of liquid asset. Mana liquid asset tu dah crank, tak boleh nak berjalan dah, disebabkan oleh cukai tadi. Orang miskin, rakyat, dia hilang purchasing power. Yang kaya dalam akaun berjuta-juta. Tapi bisnes dah jadi slow. Sebab dalam sistem konvensional, tuan-tuan, kalau dia orang simpan duit berjuta-juta, orang miskin tak ada duit nak membeli, mana dia purchasing power of the people, mana kuasa beli orang ramai hilang. Sedangkan orang kaya ada berjuta. 1% ni dalam akaun dia ada bertrilion-trilion. Kalau campur semua sekali yang 1%. Tapi rakyat ni dalam poket tak ada duit nak membeli benda yang baru. Menyebabkan ekonomi negara tu teruk. Tapi dalam sistem konvensional, dia tak ada satu sistem. Orang simpan duit trilion-trilion ni, kerajaan nak ambil, nak beri kepada orang miskin, nak pulihkan purchasing power mereka, dia tak ada sistem. Sebab dalam konvensional dia tak ada cukai pendapatan, cukai wang simpanan tak ada. Tapi dalam Islam, kalau berlaku kes macam ni, dah stuck ekonomi, orang kaya ada banyak duit, orang miskin 90% ni tak ada duit, bisnes akan jadi slow, maka pada masa itu dia ada sistem zakat wang simpanan, mana kerajaan akan ambil 25% daripada simpanan yang dah cukup setahun untuk diberikan kepada orang miskin. Jadi hak yang terkaya ni, dia ada contohnya kilang kasut. Kilang kasut dia pun akan efek. Sebab apa akan efek? Sebab orang tak mampu nak tukar kasut baru. So maknanya dia efek menyebabkan bila bisnes dia slow, dia jadi kedekut duit hak banyak tu. Tapi dalam Islam, dia akan ambil 2.5% daripada
Akaun simpanan orang kaya tadi, kemudian untuk siapa? Untuk orang miskin. Bila orang miskin dapat duit itu, dia akan ada kuasa beli. Bila dia mampu membeli, dia akan beli kasut baru. Dia boleh tukar kasut baru. Bila dia tukar kasut baru, dia beli dengan siapa? Beli dengan orang ni juga. Jadi duit itu dia akan berpusing balik. Zakat keluar kepada orang miskin membeli, dia akan manfaat orang kaya juga. Tapi kalau orang kaya tak ada sistem zakat tu, kalau sistem tax commissioner, dia tak ada tax simpanan, cukai simpanan, jadi orang kaya terus simpan duit. Orang miskin tak ada duit. Maka menyebabkan bila orang miskin tak ada duit, nak beli kasut pun tak ada hati, pakai kasut lama je. Sebab apa? Tahun ni ekonomi teruk. Jadi bila buat macam tu, menyebabkan orang kaya yang jadi tokai kasut ni, dia punya bisnes pun efek. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, akhirnya dia menzalimi diri dia juga. Dan itulah sebenarnya krisis hari ini yang berlaku di Eropah, sampai hari ini pun mereka tak boleh nak selesai masalah tadi. Jadi sebab itulah kita sebagai sebuah negara yang mana majoritinya adalah orang Islam, kita sepatutnya dah ambil angle awal-awal, tukar kita punya cara perjalanan ekonomi. Paling kurang pun yang pertama nak kena buat ialah protes, turunkan harga kereta. Ataupun dengan bahasa lebih tepat, protes, minta kerajaan hapuskan cukai kereta. Sebab itu bukan untuk keperluan. Tol. Tol tu lepas hapus kereta boleh apa tu? Sebab tol tu kecil sikit. Tu pun sama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok yang plus highway, ialah itu antara sebab dia ada yang portion yang dimiliki oleh shareholder yang private, yang individual. Okey. Tol daripada modal buat tol tu, modal buat highway daripada khazanah. Khazanah ni sumbernya cukai kita. Maknanya buat highway itu duit kita naik, kita kena bayar pula tol. Itu saya pun pening sistem hari ni. Itu tapi saya ingat kalau semua kita faham ya, semua rakyat kita faham, saya rasa tak ada sebab untuk kita terus dengan cara yang mana bahasa lembutnya, cara yang bodoh ni lah. Zalim dan tak adil. Semua. Tak faham. Orang Melayu kita cerdik sebenarnya. Tapi masalahnya ialah orang cerdik macam mana pun, kalau dia tak belajar, tak pernah diberi penangan, dia tak tahu. Masalah kita ni, benda ni, satunya tak ramai orang faham. Yang kedua, hak faham pula nak cerita tu payah. Itu problem. Allah, bukan tu je sebenarnya kalau nak cerita bab tu. Sebab tu saya kata kita sekarang ni kalau barat, sekarang ni dia melalui zaman teruk ekonomi. Dia orang ni disebabkan oleh sistem. Tapi dia orang tak berlaku korup. Penyelewengan di barat boleh katakan terlalu jauh dia punya jarak dengan kita. Sorry sebab kalau tengok contohnya bukan kata isu jalan je. Itu tak masuk lagi sebab saya itu dengan Plus Highway. Saya ada juga kawan yang kerja dekat Plus Highway tu. Maknanya disebutlah berapa kaki persegi sepatutnya harga macam ni, tapi dibeli dengan harga macam ni. Saya tak kata jauh lah, sebab sekarang ni saya banyak terlibat dengan perangsang. Yang bawahnya ada Abbas. Abbas ni supply air. Abbas ni supply air. Yang mana banyak projek-projek, kerajaan dah keluarkan duit. Ada satu tu, kerajaan beli hotel. Beli hotel di Mekah. Pada tahun 90-an. Tapi sampai hari ni, daripada kerajaan keluarkan duit dulu, sampai hari ni sewa hotel tu tak pernah masuk dalam akaun kerajaan. Yang kedua pula, yang tak cerdik lagi, bukan tak cerdik, yang kita pelik lah. Sebab apa kerajaan beli hotel tu ada share. Kerajaan boleh beli 1%, tiba-tiba beri share dekat orang pula. Apa pasal? Benda tak masuk akal. Kemudian dari sudut Syahbaz, why dipervertiskan pengurusan air kepada Syahbaz? Padahal Syahbaz masa beli dulu, benda dah semua siap dah, dia beli je. Kalau macam tu, kita siapa boleh buat, tak perlu darjah tinggi pun. Okey. Contoh yang saya ambil tadi sebab apa kerajaan keluarkan 45 juta untuk buat loji baru, sedangkan loji lama dah ada. Yang kedua pula, takkan 2 tahun tak perasan loji tu tak berjalan. Kemudian pula sekarang bila dah rosak, siapa nak tanggung? Kemudian bila dia nak baiki pula, nak perlukan 20 juta lebih kurang, nak ambil mana? Dia nak ambil mana duit tu? Akhirnya nak minta naikkan tarif. Okey. Kemudian yang kedua, kalau tuan-tuan tengok peta air Selangor ni,
Saya rasa pelik. Yang proses air itu kerajaan negeri, which is Abbas. Yang dia ada loji dekat Semenyih, dia ada loji yang beli baru dekat Labu dan seumpamanya. Tapi dia ada sepadan pipe, keluar je daripada loji itu, dah Syabas yang punya. Hak tu kan jual kat kita tu. Kemudian pula yang peliknya, bila tak ada air 1-2 flat, disalahkan kerajaan negeri. Untuk maklumat kita, kerajaan negeri ni dia punya milik ialah loji pembersihan. Loji pembersihan ni tuan-tuan, satu loji dia boleh supply banyak daerah. Mana kalau loji tu problem, kalau kerajaan yang problem, bermakna bukan satu flat tak ada, 2-3 daerah tak ada. Loji Labu sebagai contoh, supply air sampai ke Ampang, KL, Bangi, Kajang. Maknanya kalau loji tu yang problem, bermakna semua kawasan tu tak ada. Kajang semua tak ada air, Bangi semua tak ada air, KL semua tak ada air, kalau loji tu yang problem. Tapi yang peliknya 1-2 tempat je yang tak ada. 1-2 tempat ni nak salahkan loji macam mana? Sebab keluar je air tu daripada pipe besar yang loji dah milik Syabas. Syabas yang uruskan hantar ke flat ni, hantar ke flat ni, itu bukan kerajaan negeri punya. Yang peliknya bila flat tu tak ada air, macam weekend baru ni 2 tempat tak ada air. Iaitu di USJ dengan Kinrara. 2 daerah ni tak ada air. 2 daerah ni tak ada air, apa nak salahkan kerajaan negeri? Sebabnya yang hantar air ke 2 daerah ini ialah Syabas. Bila kita cek, rupanya Syabas dia set pipe, hanya 50,000 galon air saja keluar pada weekend tersebut. Yang set air ni bukan kerajaan negeri. Ni saya fikir apa pelik sangat dalam. Tapi masalahnya sebab media tak berapa bagus untuk nak berlakunya penerangan antara kedua belah pihak untuk difahami oleh rakyat. Itu problem. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dalam sistem tu, macam saya cerita tadi, sistem yang tak Islami yang boleh bawa kepada kerosakan, plus pula dengan korup. Campur dua ni lagi cepat. Mereka dia sampai ke tahap kerosakan hari ni, dia punya rel kereta api perjalanan tu dah 100 tahun lebih. Kita ni baru start 60 tahun. Tapi dia orang ni 100 tahun lebih. 100 tahun apa? Dah 400-500 tahun dah. Bermula daripada zaman mereka buat revolusi. Zaman revolusi industri, dan kemudian berlakunya zaman kebangkitan Eropah. Bermula tahun itu, era itu, sampai sekarang barulah mereka masuk gaung. Berapa ratus tahun? 300-400 tahun kan? Berapa? 500 tahun. Okey, 500 tahun mereka berjalan baru masuk gaung. Kita ni ikut rate dia juga ni sekarang ni. Tapi kita ni start lambat. Kita start baru 60 tahun. Kita start 60 tahun, mereka dah masuk gaung, kita masih ikut rate yang sama. Tapi lagi bagus sebab dia orang ni, dia punya kuasa kuda dalam 2 kuasa kuda perjalanan. Tapi kita ni dah jadi 10 kuasa kuda. Lagi cepat. Sebab apa 10 kuasa kuda? Sebab kita campur dengan korup. UK, sebagai contoh saya ambil, dia putih cukai banyak tapi mereka beri banyak. Kalau macam Scotland, saya pernah duduk Scotland. Scotland tuan-tuan, air free. Dah lah free. Airnya lagi bersih, airnya lagi sedap diminum. Boleh pun. Boleh pun. Kemudian orang dia tak pikul installment kereta macam kita. Tak ada. Orang dia pun walaupun nampak cukai tinggi, tapi cukai tinggi gaji yang 10,000 ke atas. Kalau gaji 3-4 ribu macam kita ni, kita lagi tinggi cukai nisbah orang gaji 3-4 ribu macam UK. Sebab tu kalau orang kata diorang ni income tax tinggi, cukai mereka tinggi. Sebab apa? Income tax mereka tinggi. Orang Jepun income tax mereka tinggi. Betul lah income tax mereka tinggi, tapi mereka tak tanggung cukai kereta macam kita. Mereka tak tanggung cukai-cukai macam cukai perumahan macam kita. Sebab tu kalau tuan-tuan compare purchasing power, pendapatan per kapita, kemudian bahagi dengan berapa cukai, tuan-tuan akan dapat satu putusan cukai kita terlalu tinggi nisbah kepada mereka. Sebab tu orang kita ni kadang-kadang ditunjukkan dengan figure dan angka. Contohnya kita Malaysia, minyak kita ialah dengan harga berapa sen? RM1.80 1 liter. Jepun dia punya minyak RM4 1 liter. Siapa lebih mahal? Siapa lebih mahal? Kalau orang kata Malaysia lagi mahal, orang tu tak sekolah, orang kata. Betul tak? RM1.8 dengan RM4, takkanlah RM1.8 tu lagi mahal. Mesti RM4 lagi mahal.
Kalau orang kata RM1.8 lagi mahal, orang tu tak sekolah. Tapi tuan-tuan, kalau sekolah tinggi sikit ya. Belajar tentang ekonomi ni, dia ada satu sudut lain, dia panggil compare dari sudut purchasing power. Maknanya kuasa beli. Compare dari sudut kuasa beli. Macam mana nak compare dari sudut kuasa beli? Mudah je, sebab saya pernah cakap dengan seorang profesor dekat Jepun. Dia kata minyak Malaysia ni lagi mahal daripada minyak di Jepun. Saya kata betul apa profesor ni. Tapi dia explain, dia kata jangan tengok dari sudut nilai mata wang tu. Kata kita mesti tengok dari sudut kemampuan. Duit RM100,000 boleh beli satu basikal, nak buat apa? Yang kita naknya walaupun ada RM10 tapi kita boleh beli Mercedes. Ya tu kita nak, bukan nak duit tu, nak kereta tu, betul tak? Betul tak? Itu baru betul ekonomi. Ada RM1,000 boleh beli basikal, nak buat apa? Yang kita nak ialah walaupun ada RM10 tapi kita beli 2 Mercedes. Bagus. Itu saya nak bagi kias. Senang dalam bab ekonomi ni, kita bukan nak duit tapi kita nak barang. Kita mampu beli barang, itu yang kita nak. Di Jepun, biasa kalau orang tengok purchasing power ni, orang compare dari sudut dia panggil beverages punya item-item beverages. Contoh kita ambil senang macam Coca-Cola, sebab dia franchise. Dia punya cost dia base kepada yang bahan mentah di tempat tu. Coca-Cola di Jepun, satu ten RM6. Coca-Cola di Malaysia, satu ten berapa? Maknanya sekitar dalam, paling kita ambil kedai-kedai biasa dalam RM1.50 lah satu ten. Maknanya kalau itu barang beverages yang base kepada demand and supply, dia panggil base kepada permintaan tempatan dengan supply tempatan, permintaan tempatan, harga di Malaysia ialah RM1.50, bermakna itu kuasa beli Malaysia. Di Jepun RM6, itu kuasa beli di Jepun. Maknanya minyak di Jepun lebih murah daripada air Coca-Cola, tapi minyak di Malaysia lebih mahal daripada air Coca-Cola. Boleh nampak? So dari sudut kuasa beli, minyak di Malaysia lagi mahal daripada Jepun. Sebab orang Jepun, tukang sapu dia pun kerja gaji RM8,000. Kita RM8,000 ni, kalau ambil universiti siapa gaji RM8,000 basic? Orang yang contohnya macam associate professor. Kawan saya associate professor, dah jadi menjadi pensyarah 20 tahun lebih, dan dia punya gaji sekarang RM8,500. Sama dengan tukang sapu kat Jepun. Starting PhD mengajar dekat UK, dia punya gaji dalam £5,000. Kita starting untuk PhD ialah RM3,800 Malaysia. So maknanya isu hang ada berapa angka, ada 10 angka ke 1 juta angka ke, itu tak kisah. Yang penting angka tu berapa hang boleh beli. Itu isu. So maknanya sekarang kalau kita tengok balik, itulah sebenarnya benda-benda yang menyebabkan kita ni sebenarnya miskin tapi kita tak sedar. Hang gaji berapa? Saya gaji sebulan RM8,000. Beli rumah kat mana? Dekat Shah Alam. Berapa? Dengan bangganya, rumah saya beli 1.2 juta. Berapa sebulan bayar? Sebulan bayar dalam RM6,000. RM6,000 sebulan. Berapa tahun? 30 tahun. Bangga betul lah. Tapi dia tak sedar, isu orang panggil recognized asset. Apa makna recognized asset? Aset yang selamat tak ada. So makna walaupun hari ni gaji dia mungkin RM20,000, dia beli rumah dengan harga 1.2 million, dia bayar installment selama 30 tahun, maknanya kalau syarikat dia tutup, katakan contohnya dia RM20,000 gaji sebulan ni sebab dia jadi CEO dekat syarikat Hitachi yang branchnya dekat Shah Alam. Katakan contohnya Hitachi dekat Jepun ada masalah, branch kat Shah Alam tutup, daripada gaji RM20,000 berapa dia tinggal? Kosong. Dia tak jadi RM20,000 tunggu 18. Tak. Kosong. Bila kosong, 6 bulan je dia tak bayar rumah tu, bank kasih tak. Ada kena aset tak? Tak selamat. Katakan benda tu berlaku lepas daripada 30 tahun dia punya tenor, benda tu berlaku masa tahun yang ke-27. Dah 27 tahun duk bayar installment ni. Tiba-tiba tahun 27 tak mampu bayar. Apa berlaku? Itu problem sebenarnya. Sebab tu saya kata, cukai-cukai yang menjadikan terpaksa tenor panjang, harga jadi mahal, yang menyebabkan semua kita terpaksa bayar installment, beli pinjam bank untuk nak dapatkan aset dan harta. Itu sebenarnya problem dalam sistem cukai moden. Tapi kalau gunakan sistem cukai Islam,
antara sistem cukai Islam itu ialah zakat. Zakat ni bukan sahaja membantu orang miskin tetapi menstabilkan orang kaya. Tapi sistem cukai moden compare dengan zakat, dia bukan sahaja memiskinkan orang miskin tapi menjadikan orang kaya, orang biasa pun tak selamat. Yang selamat siapa? Orang-orang kaya sahaja. Itu sebenarnya satu realiti yang saya rasa penting untuk saya kongsi. Dan minta maaf lah kalau agak terkasar bahasa dan seumpamanya, tapi saya rasa paling halus dah tu nisbah dengan benda hak berlaku sebenarnya. Sebab tu saya kadang-kadang fikir bab realiti ekonomi ni, saya pun kadang-kadang orang kata duduk tension seorang. Tension seorang apalah kata bodoh sangat benda ni. Kalau tuan-tuan faham dia punya tu, tuan-tuan kerja tiap-tiap hari, pergi kerja tiap hari. Kita kalau pergi kerja tiap hari, kita ingat aku kerja ni untuk siapa? Kadang-kadang kita sumpah seorang dah nanti. Sebab apa? Nanti aku kena bayar kereta. Bulan-bulan tengok tak cukup duit. Tapi sebenarnya itulah satu realiti yang saya rasa penting untuk kita faham secara bersama. Sebab itu menyebabkan wang kita, masa depan kita, kerana harta ini merupakan satu benda yang ditekankan oleh Islam sehingga disebutkan dalam Al-Quran, waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir sangat mahukan supaya kamu hilang dua perkara, iaitu kamu tak ada harta dan kamu tak ada senjata. Bila kamu hilang dua perkara ini, maka musuh akan serang kamu dan sesatkan kamu dengan cara yang cukup mudah. Bila kita tak ada dua benda ni, dalam harta, dalam senjata tu tak ada, harta pula tak ada. Bila harta tak ada, orang boleh murtad dengan sebab harta, orang boleh sesat dengan sebab harta. Orang yang tak sesat pula boleh lupa kepada Allah Ta'ala sebab sibuk bekerja. Sebab apa sibuk bekerja? Kalau tak kerja nanti tak cukup duit nak tampu anak sekolah dan seumpamanya, menjadikan akhirnya semua jadi celaru bila mana dua perkara ni tak ada. Jadi sebab itulah saya rasa penting saya sebut benda ni, sebab kita kena keluar daripada pemikiran penjajah. Pemikiran penjajah ni kalau bercakap harta itu dunia, sebab tu orang Islam tak terlibat dengan dunia. Padahal dalam Quran sebut jelas, antara benda yang menjadi kepentingan orang Islam, mereka mesti menguasai harta. Dengan makna bila mereka menguasai harta, bermakna hidup mereka bagus. Bila hidup mereka bagus, hubungan mereka dengan Allah, dan mereka banyak bermasa untuk berfikir tentang kejadian alam dan kita kata tentang ibadat dan seumpamanya. Jadi saya ingat masa pun tak izinkan. Dia zakat fitrah ni merupakan salah satu zakat yang paling ringan sebenarnya. Bayar maknanya dalam beberapa ringgit sahaja, yang mana dimampui oleh semua. Sebab zakat ni kalau zakat fitrah sahaja memang tak fair lah. Sebab orang kaya pun keluar banyak tu, orang miskin pun keluar sebanyak itu. Fitrah ni maknanya base kepada nikmat tubuh kita. Sebab tu zakat fitrah ni tak dikenakan kepada non-Muslim. Kalau orang Islam kena zakat tijarah, orang bukan Islam dia kena zakat, dia kena bayar jizyah atas pendapatan bisnes dia. So maknanya itu base kepada berapa kaya dia, maka semakin kaya semakin banyak dia kena bayar. Tapi zakat fitrah ni ialah satu zakat yang mana Allah Ta'ala fardukan untuk menunjukkan, kita kata apa, untuk menunjukkan orang kata apa, tentang kesyukuran terhadap nikmat yang Tuhan berikan kepada badan kita. Sebab tu orang kaya ke orang miskin ke tetap kena sembahyang 4 rakaat. Tak ada orang miskin sembahyang 1, orang kaya sembahyang 4. Lagi kaya jadi 8, tak ada. Sama juga contohnya kalau kita ambil macam makan. Sebab mana Allah Ta'ala jadikan orang kaya pun makan banyak tu, orang miskin pun makan banyak tu. Maka sebab itulah zakat fitrah dia bukan base berapa kita punya pendapatan, tetapi purata benda asasi kita. Sebab asasi yang kita mampu makan itu merupakan nikmat yang Tuhan beri, maka mensyukuri nikmat itu ditunjukkan dalam bentuk zakat fitrah. Dia tak sama macam zakat tijarah, zakat perniagaan, zakat pendapatan, mal mustaghalat dan seumpama. Dia tak sama sebab yang tu merupakan nikmat atas rezeki yang Tuhan bagi. Yang ni makna nikmat atas tubuh badan kita, sebab tu namanya zakat fitrah. Fitrah ni makna fitrah kita. Jadi sebab itulah zakat tu dia tak sama macam zakat lain. Tapi kalau orang tu tak mampu, maka dia tak wajib keluar zakat. Islam ni tak ada hang tak mampu kena keluar juga, tak. Dan jumlah zakat fitrah itu mampu dibayar oleh semua. Yang sama ada orang pendapatannya mungkin bawah tahap kemiskinan, tapi dia ada lebihan, dia boleh bayar. Kalau tak ada lebihan, maka tak wajib. Maknanya tak timbul orang kata mampu ataupun tidak, sebab mampu itu tetap menjadi syarat kepada wajib zakat fitrah. Cuma dia tak cabut persentage daripada pendapatan bersih, sebab itu dah berlaku pada zakat harta, pada zakat perniagaan atau seumpamanya, yang mana orang miskin dia dah dapat daripada benda tu,
dan dia pun keluarkan juga atas fitrah dia. Itu orang kata tanggungjawab sosial. Tapi nak banding dengan cukai, jauh beza lah. Cukai ni semua benda atas orang miskin pun kena, orang kaya pun kena, tapi orang miskin lagi banyak kalau kita ambil percentage nisbah kepada orang kaya. Itu beza dia. Okey, syukur, terima kasih. Yang ini untuk maklumat tuan-tuan ya. Antara perkara awal yang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz buat ialah dia isytihar. Awal-awal dia naik tu, antara benda yang awal dia isytihar ialah hapuskan semua cukai yang dikenakan sebelum ini. Sebab sebelum Umar bin Abdul Aziz naik, era sebelum tu ialah era khalifah yang zalim. Dia kutip cukai banyak-banyak. Antaranya, contoh saya ambil, contohnya kalau orang bukan Islam, dia kena bayar jizyah. Bila orang tu masuk Islam, jizyah kena bayar lagi, tetap kena bayar, zakat pun kena bayar juga. Yang menyebabkan pada era khalifah sebelum daripada Umar bin Abdul Aziz, negara dia punya operasi bergantung 100% kepada cukai orang ramai. Maknanya negara ni dia tidak ada effort, usaha untuk nak bangunkan hasil bumi dan seumpamanya, tapi dia hanya relax, kutip daripada orang ramai buat kerja, dia kutip. Menyebabkan allowance khalifah, menteri dan seumpamanya, dan termasuk antara yang awal dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz, dia naik saja, dia isytihar seluruh cukai dihapuskan, melainkan cukai-cukai, kutipan-kutipan yang dibenarkan oleh Islam sahaja. Mana hak tinggalnya ialah kutipan zakat, jizyah, kharaj, unsur, yang tu masih kekal. Tapi selain daripada yang tu, semuanya dihapuskan. Bila hapus, seorang gubernur di Mesir ni, yang jadi gubernur sejak era sebelum tu, era zalim tu, tapi masa zaman Sayyidina Umar bin Aziz dia terus jadi, dia sambung kontrak lah dia punya pangkat gubernur dia tu di Mesir. Dia hantar surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia tanya satu benda, yang mana dia tanya ni sama macam orang kita sekarang tanya. Habis kalau hapuskan semua cukai, macam mana kerajaan nak mentadbir? Macam mana kerajaan nak mentadbir kalau hapuskan semua cukai? Jadi dia punya mindset diset oleh zaman zalim tu. Kerajaan semua dia bersenang lenang dengan cukai orang ramai. Dia tak buat kerja. Segala benda ada hasil, dia source dekat individu. Hang buat kerja, kemana bayar cukai kat aku? Kerajaan tak buat kerja. Jadi naik Umar bin Abdul Aziz, dia isytiharkan semua dihapuskan. Tulis, gubernur tadi tulis surat, dia kata kalau kita hapuskan cukai, macam mana kerajaan nak mentadbir? Macam hari ni lah, semua kerajaan punya operation sumbernya daripada cukai. Minyak yang ada pun bagi, maknanya orang kata swasta kan, tapi kalau Petronas tu okey lah, tapi sebahagian tempat bagi kat Shell dan seumpamanya, swasta kan, kerajaan punya income apa dia? Cukai yang dibayar oleh syarikat minyak. Okey. Jadi akhirnya bila Sayyidina Umar bin Aziz hapuskan, kalau kita ambil dari sudut bahasa ekonomi, velocity of money tu, mana pusingan putaran duit, dia berlaku di kalangan rakyat. Dia bukan rakyat dengan kerajaan yang duk putar. Dia putar di kalangan orang ramai, akhir tahun baru dibayar zakat naik ke atas. Kemudian dia turun balik pada orang miskin, dia putar balik di bawah-bawah, mana rakyat dengan rakyat, kemudian dia naik balik akhir tahun, dia kosongkan balik. Okey. Kemudian selepas itu, Baitul Mal penuh. Sebab apa? Macam kalau kita, sebagai contoh senang saya ambil. Kalau kita ada 10,000 tadi, 40,000 kerajaan ambil, menyebabkan kita nak orang bisnes pun slow. Sebab kita modal kecil. Kita hanya mampu buka kedai nasi lemak tepi jalan, nak buka restoran tak mampu. Zakat kita akan jadi kecil. Boleh nampak? Okey. Tapi kalau kerajaan tak kutip cukai itu, menyebabkan kita punya simpanan banyak, kita boleh besarkan kedai kita dengan modal kita sendiri. Bila akhir tahun, kita dapat untung besar, sebab modal kedai kita pun besar, customer kita makin ramai sebab kedai kita lagi selesa. So maknanya bila akhir tahun, kita tak kerekut nak keluarkan zakat tu, dan zakat kita lebih banyak daripada cara yang kalau modal kita kecil. Sebab tu untuk maklumat tuan-tuan, velocity of money, maknanya putaran duit itu di kalangan rakyat. Contoh saya ambil, di zaman Umar bin Al-Khattab, moyang kepada Umar bin Abdul Aziz. Sebelum tu, Umar Al-Khattab ni, dia setahun sekali, dia akan kosongkan Baitul Mal, tak ada satu dirham pun. Semua diberi kepada rakyat. Tak ada satu dirham pun. Memang kalau kita tengok benda ni dari perspektif sistem ekonomi kapitalis, orang kata kerajaan miskin. Tapi Umar bin Abdul Aziz dikosongkan dengan makna Sayyidina Umar Al-Khattab kata,
Aku kosongkan Baitul Mal ni bukan nak suruh kamu goyang kaki. Tapi aku berharap bila kamu dapat duit daripada Baitul Mal ni, maknanya orang miskin dah dapat zakat. Orang susah dah dapat bantuan. Ada lebih lagi. Ada lebih lagi dia berikan kepada setiap anak-anak yang lahir sampai umur 7 tahun. Ada lebih lagi. Dia akan beri kepada orang-orang muda yang nak kahwin tapi tak ada duit. Ada lebih lagi. Akhir tahun dia akan bagi sama rata. Semua dapat, kaya dapat, miskin dapat. Tiap-tiap tahun. Okey. Itu Umar Al-Khattab. Jadi Umar Al-Khattab kata, aku bagi duit ini bukan aku nak suruh kamu goyang kaki. Dan dalam riwayat tersebut jelas menceritakan, Sayyidina Umar kata, aku berharap bila aku bagi duit ni, orang tu dia mampu bela kambing, pandai bela kambing, pakar dia ialah bela kambing. Tapi dia tak mampu nak bela kambing sendiri sebab dia tak ada modal. Dia bekerja dengan orang. Aku berharap supaya bila dia dapat duit ni, dia dapat beli ibu kambing, dapat beli bapak kambing, sebab dia pakar bab bela kambing. Dan aku berharap supaya bila dia dapat ibu dan bapak kambing dengan duit yang aku beri ni, maka pada akhir tahun kambing dia dapat lahirkan anak dan dapat lahirkan cucu, dapat lahirkan cicit. Pada awal tahun dia terima duit, dia tak mampu bayar zakat, tapi akhir tahun dia akan mampu bayar zakat. Itu konsep dia, betul tak? Sekarang ni dalam konteks kapitalis, benda pembangunan individu dia tak nama pembangunan negara. Hak pembangunan negara ni ada bangunan tinggi, itu pembangunan negara. Padahal pembangunan negara untuk seorang, bangunan yang 100 tingkat sebenarnya memiskinkan seramai 100 orang. Boleh nampak? Sebab 1 orang ni terpaksa bayar cukai untuk nak bangunkan 1 tingkat. Menyebabkan dia tak boleh nak bangunkan dia punya kepakaran. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, Umar Al-Khattab, aku bagi semua ni supaya kamu dapat banyakkan modal kamu, dapat modal, maka kamu akan dapat bangunkan kamu punya kepandaian. Betul tak? Ke kita rasa baik kita ada bangunan tinggi, biar kita miskin pun? Pelik betul kalau orang sokoh macam tu. Pelik. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Sebab itulah bermula dia buat sistem tu. Sebab Umar bin Aziz ni sebenarnya menjadi bayang-bayang kepada Umar Al-Khattab. Sebab daripada sebelum dia jadi khalifah, dia sentiasa sebut kepada mak dia, saya nak jadi macam datuk dulu. Datuk dia siapa dia? Umar Al-Khattab. Dia daripada mana? Daripada anak dia yang kahwin dengan anak penjual susu. Kita tengok kisah tu. Yang penjual susu yang nak campur susu. Saya Umar ni duduk jalan dalam kampung kan. Dia dengar perbualan seorang anak perempuan dengan mak dia ni penjual susu, nak campur susu dengan air, nak jual esok dekat pasar. Anak dia kata, wahai mak, tak boleh. Nanti wahai mak, tak boleh. Mak dia jawab, tak apa, Umar tak tahu. Pada Umar duduk tepi tu. Duduk banding duduk tepi tu. Mak dia kata, tak apa, Umar tak tahu. Anak dia jawab, wahai mak, walaupun Umar tak tahu, tapi Tuhan Umar tahu. Akhirnya mak dia tak jadi nak campur susu. Umar Al-Khattab balik rumah, tanya anak dia, siapa yang nak kahwin sekarang? Siapa yang ready nak kahwin? Akhirnya saya tengok nama anak dia yang kata, wahai ayah, saya ready nak kahwin. Okey, kalau kamu ready nak kahwin, aku nak calonkan kamu dengan seorang ni. Akhirnya dia pinang anak tukang susu tu. Dan daripada situlah akhirnya lahirnya Umar Abdul Aziz. Itu mana kalau kita tengok ya. Jadi sebab itulah kita ni, kalau nak jadi macam Umar bin Abdul Aziz yang adil, kita kena ikut sistem tu. Jangan nak jadi macam Umar bin Abdul Aziz tapi sistem tak pakai. Itu sebenarnya sistem yang paling baik untuk nak memajukan ekonomi negara, dan itulah juga sebenarnya yang dilalui oleh zaman-zaman khilafah Islam yang adil. Jadi terima kasih kepada semua. Yang pertamanya dalam bab pemilikan ya. Dalam Islam ni antara Nabi sebut al-muslimuna syuraka'un fi thalatha. Orang Islam dia bersekutu dalam 3 perkara. Air, api dan rumput rampai. Hadis sahih. Tapi hadis ni is not limited to the 3 yang tidak terhad kepada 3 perkara yang disenaraikan tu, bukan 3 perkara tu saja. Sebab Islam ni hukum berpandukan kepada illah, bukan kepada senarai yang disenaraikan oleh hadis sahaja. Ilahnya ialah sebab ketiga perkara ni pada zaman Rasulullah adalah merupakan limited sources, sumber yang sangat terhad, tapi diperlukan oleh semua. Contohnya air. Semua perlukan air untuk minum, untuk kehidupan, tapi sungainya tak banyak. Jadi bila sumber yang terhad diperlukan oleh semua, kata Nabi, orang Islam mempunyai hak yang sama atas benda tu, bermakna dalam bahasa kitanya tak boleh diswastakan.
Itu kaedah dia. Kalau swasta kan bermakna dari sudut Islam hukumnya adalah haram. Sama juga dalam hadis tadi ialah sumber api. Sumber api ni ulama tafsirkan hadis itu dengan makna sumber api ni kalau zaman dulu, zaman Nabi itu orang nyalakan api dengan sejenis pokok, yang mana pokok ni pun tak banyak. Ambil dia punya batang, balik rumah gosok, dia akan keluarkan api lebih mudah daripada batu. Nabi kata, tempat yang ada pokok ni tak boleh dimiliki oleh individu. Dia merupakan milik kepada semua. Siapa nak ambil, boleh ambil. Yang ketiganya rumput. Rumput ni ialah orang boleh kambing dekat Mekah dan Madinah. Tempat yang ada rumputnya tak banyak sebab banyak padang pasir. Maknanya kalau kawasan rumput ni dimiliki oleh Tan Sri Sazali, dia jual dengan harga berapa pun orang akan beli. Sebab apa? Kalau lah orang tak beli, kambing mati. Sebab tu dia tak boleh swastakan. Bila tak boleh swastakan, bermakna benda tu perlu diuruskan oleh kerajaan, dan itulah perlunya ada kerajaan. Kalau kerajaan tak buat kerja, siapa nak buat? Kalau kerajaan tak buat kerja tu, kerajaan buat kerja apa? Kutip cukai. Itu sebenarnya tugas kerajaan. Dan itulah tanggungjawab kerajaan dalam Islam. Diuruskan benda-benda yang seperti ini dengan cara yang terbaik. Jadi maknanya, kalau benda tu kan ceritanya, dah tak lagi limited sources. Contohnya rumput di Malaysia, tak boleh diusahakan. Tak apa. Tapi, kalau tempat tu, sumbernya adalah terhad, maka tak boleh. Contohnya hari ni, banyak benda yang sebenarnya, dalam Islam ni pula, kalau benda tu diperlukan oleh semua, dibolehkan seorang, maka mesti semua boleh. Dia tak boleh, hang boleh, yang ni tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Contohnya saya ambil hari ni macam AP. AP antara faktor kepada harga kereta yang mahal di Malaysia. Seorang dua ada AP, boleh import kereta. Orang lain tak boleh import. Apa cerita? Dalam konteks Islam, kalau boleh seorang, mesti boleh semua. Kalau tak boleh seorang, maka semua tak boleh. Tapi kalau benda tu, kalau dibolehkan untuk semua, dia akan beri efek. Tapi kalau beri seorang bercanggah dengan konsep Islam, maka pada masa tu juga, benda tu mesti dihandle oleh kerajaan. Sebab tu kalau tuan-tuan faham AP, sebenarnya tak ada sebab sebenarnya AP diberi pada seorang. Kalau katakan contoh baik kalau buka semua untuk import, nanti harga tak boleh kawal. Tak betul. Cuba tengok macam negara yang tak ada cukai benda ni, macam contoh macam UK, walaupun sikit tapi maknanya siapa-siapa boleh import. Kita orang asing duduk di UK, belajar di UK sebagai contoh, kita boleh beli kereta daripada Jepun buat balik ke UK. Tak ada masalah. Sebagai contoh saya ambil. Tapi di Malaysia ni tak boleh. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Singapura, cuba tuan-tuan tengok harga export car. Export car dia. Export car dia, baru je tuan-tuan boleh Google dalam internet. Berapa harga export car dekat Singapura? Mana harga tanpa cukai. Kawan saya beli Exora, dia kerja dekat kedutaan Singapura. Exora kita dalam 80,000 lebih kan? Betul tak? 80,000 lebih tak silap kan? Dia beli Exora di Singapura. Singapura cukai dia pun tinggi. Harga Exora tu dalam 100,000 lebih di Singapura. Tapi apa dia punya pendapatan berapa? Tuan-tuan jangan tengok angka tu, tengok purchasing power yang saya cerita ni. Okey. Dia beli Exora, tapi di Singapura ni kalau kita orang asing, kita boleh claim balik cukai tu. Dia panggil untuk export car, kita beli yang kereta yang status export, kita boleh tolak cukai. Dia kata lepas tolak cukai, body saja dia beli di Singapura hanya 40,000. Beli kereta Malaysia di Singapura lagi murah daripada Malaysia. Itu pelik tu. Sebab dah pernah dia ada satu AP untuk seorang pekerja kedutaan kerajaan. Tapi untuk maklumat tuan-tuan, kita orang biasa ni boleh tak boleh? Tak boleh. Kalau tuan-tuan tengok contohnya, sebab saya minat motor sikit. Kawan-kawan duk beli motor Harley Davidson yang Road King di Malaysia ni 150,000. 150,000. Saya pergi ke Hat Nyai. Baru saya pergi bulan lepas, saya dengan wife bawa motor, berjalan dengan motor pergi ke Hat Nyai. Pergilah dekat satu kedai Harley Davidson tu, tengok barang dia, tengok motor dia, benda yang sama dengan Malaysia, model yang sama. Harga di Thailand ialah dengan harga 55,000 sahaja. Compare yang kita harganya 150,000. Itu contoh-contoh yang saya ambil. Jadi sebab itulah tuan-tuan, antara faktor yang menjadikan harga kita mahal di samping cukai tadi ialah AP. Sebab tu orang tu kalau dapat AP 200 AP, 1000 AP setahun,
boleh kaya dengan mudahnya, tak perlu buat kerja. Itu sistem tu dalam Islam. Sebab apa? Orang ni boleh import kereta, orang ni tak boleh. Dia tak boleh. Sebab dalam Islam ni kalau boleh, boleh semua. Kalau tak boleh, tak boleh semua. Kalau dibolehkan untuk semua, dibawa efek negatif, maka kerajaan kena take over benda tu. Itu konsep pengurusan dalam sistem Islam, dia untuk menjamin keadilan untuk semua. Sebab tu zakat ni bila cukup syarat semua wajib bayar. Tak kira hang khalifah ke tak khalifah ke, semua wajib bayar. Tapi kalau cukai, orang ni boleh dikecualikan cukai, orang ni boleh kurangkan cukai. Siapa tentukan? Pemerintah. Islam berlaku tak berlaku. Cukai kalau hang khalifah ke, ulama paling besar ke, imam ke, cukup nisab, cukup hul, hang kena keluar zakat. Tetap 2.5%. Walaupun hang ulama paling besar, walaupun hang adalah khalifah. Tapi dalam sistem moden, bukan sistem moden, sistem tax yang sebenarnya tax ni tak boleh kata tax moden. Sebenarnya inilah sistem primitif yang mari Islam hapuskan benda tu. Yang mana pemimpin boleh dikecualikan cukai, yang bukan pemimpin tak boleh dikecualikan cukai. Itu sebenarnya kezaliman kalau kita faham compare dengan Islam dalam sistem cukai moden. Okey, soalan yang kedua tadi ialah betul ke dalam Islam ni kalau kita berniaga, barang kita tak boleh ambil untung sebanyak 100%? Jawapannya tak betul. Sebab contohnya Az-Zubair pernah berniaga, dia ambil untung dalam jualan tanah sebanyak 600%. Bukan 600%. Ada orang kata kalau bab makanan tak boleh lebih daripada 100, tak boleh lebih 20%, bab itu bab asasi tak boleh lebih 40% dan seumpamanya, itu pun tak betul. Benda tu ada dalam kitab Majalatul Ahkam Al-Adaliyah. Tapi Majalatul Ahkam Al-Adaliyah ni memang bahasa Arab, dirujuk untuk qawaid dalam fiqh Hanafi, tapi yang ramai tak faham ialah itu sebenarnya perlembagaan di zaman akhir Khilafah Uthmaniyah. Perlembagaan ni bukan hukum. Dia buat benda tu based kepada realiti zaman tu. Dia panggil tas'ir, untuk kawalan harga. Tapi itu bukan fake. Maknanya yang kedua silap kat situ. Orang ramai silap faham kat situ. Serusuhnya lah. Bukan saya nak sebut itu macam mana, saya nak sebut. Bahasa lebih senang macam ni lah. Mungkin orang yang junior dalam pengajian Islam, dia boleh baca bahasa Arab, dia baca kitab tu, tapi dia tak faham hukum secara usul. Kitab tu dia bukan macam kitab fiqh. Benda tu disebut benda yang dia merupakan undang-undang di zaman Khilafah Uthmaniyah, dan kemudian undang-undang tu base kepada realiti zaman tu, yang mana ada sebahagian tu adalah hukum, ada sebahagian tu bukan hukum. Contohnya kita kata hari ni di Malaysia, undang-undang kita ialah jalan raya mesti berjalan sebelah kiri. Kita pun tulis dalam undang-undang. Undang-undang tu mungkin 100 tahun akan datang jadi rujukan orang akan datang. Orang akan datang bila baca undang-undang tu tak boleh kata Khilafah Malaysia dulu menyatakan bahawa jalan raya mesti sebelah kiri. Jalan raya mesti berjalan sebelah kiri itu bukan undang-undang Islam. Itu realiti untuk maslahat pada zaman tu. So maknanya yang kata tak boleh lebih daripada bergiam-giam, tak boleh lebih bergiam untuk daging, untuk beras dan seumpamanya, itu hanya di zaman Khilafah Uthmaniyah, itu bukan hukum. Hukumnya ialah selama mana pembeli dan penjual redha dengan harga, maka dia tak jadi masalah. Dia ada dua isu, satunya dia panggil profit margin, yang kedua ialah dia panggil ghubnun fahish. Ghubnun. Apa beza dia? Bezanya begini, contoh saya ambil parang, market price, harga market ialah RM10. RM10. Itu harga pasaran. Kedai tu pun jual RM10, kedai tu RM10, 20 sen, kedai tu RM9, 80 sen, maknanya overallnya market price ialah RM10. Kita pun meniaga parang juga. Kita meniaga parang, kita beli parang daripada kilang, harganya RM6. Kita jual RM10, untung RM4. Untung RM4. So maknanya untung kita tak sampai 100%. Hukumnya halal ke haram? Halal. Tapi kawan kita ni, dia jual harga sama macam kita juga. Tapi dia jual harga sama macam kita, tapi dia punya profit margin lagi besar. Sebab apa? Kilang parang tu abang dia. Abang dia tolak parang dekat dia hanya RM1 je satu parang. So maknanya dia untung sebanyak RM9. Tak boleh kita kata dia haram. Sebab apa? Sebab dia jual parang kepada customer redha, dia pun redha. So itu dipanggil demand and supply, al-ard wa talab dalam bahasa Islamnya, maka hukumnya adalah halal. Walaupun dia punya profit margin RM9, kita punya profit margin RM4, so itu tak ada isu. Sama juga contohnya, ini contoh yang kedua. Benda yang sama, malam ni esok kita nak buat jamuan, nak buat korban.
Semua dah siap, rempah dah siap, semua dah siap. Tengok pukul 1 malam, satu benda yang tak ada. Parang, nak sembelih lembu esok. Bahaya tu. Nak dah announce semua dekat masyarakat tidak air ni, esok makan pukul 10 pagi. Tiba-tiba nak sembelih, parang tak ada. Tanya, semua tak ada parang. Ada parang kontok panjang ni. Dah lah kontok, tumpu pula. Kata nak buat macam mana kita ni? Seorang pun kata, saya ingat ada satu kedai dekat Cokik tu, kedai Haji Mat, dia buka sampai pukul 5 pagi. Kita pun pergilah kedai Haji Mat tu. Haji Mat kata, saya ada parang, harganya RM10, tapi malam ni saya tak nak jual RM10, saya nak jual RM50. Tu dah 500% lah tu. Boleh ke tak boleh? Itu dia panggil Rumnun. Dia beza tu, tadi profit margin. Profit margin tak ada isu, contohnya orang jual nasi lemak kan. Modal berapa sangat jual nasi lemak, buat nasi lemak, tapi jual RM1, RM1.50. Profit margin dia mungkin 800%. Ya? Lain, dia jual market price, harga memang biasa, mana-mana pun nasi lemak RM1.50, tapi dia punya profit margin mungkin 800%. Itu tak ada isu. Okey. Yang tadi, apa hukum dia? Yang pertama, hukum sah. Sah ke tak sah? Dalam Islam, walaupun kita ni tak berapa suka harga tu, tapi kalau kita tak beli, esok kantor kita punya program korban esok, kita terpaksa beli, dan si Haji Mamak tu pula dah ambil peluang. Malam tu je dia jual, esok boleh, esok RM10, tapi kedai buka pukul 10 pagi. Susah juga kita tu. Akhirnya kita beli, mana kita beli duit tu, maknanya kita setuju dengan harga tu, walaupun hati tak berapa setuju, tapi kita serahkan duit, dia pun serahkan barang. Apa hukumnya? Jual beli hukumnya sah. Mana kita beli tu tak haram. Jual beli hukumnya sah. Sah ni maknanya tak boleh, malam ni kita sembelih, esok kita minta pulangkan balik. Kalau tak sah, wajib pulangkan balik. Betul tak? Kalau macam tu kena belah kita. Malam tu okay, tak apa, setuju RM50 harga. Pagi malam ni kita sembelih, pagi esok sebelum Haji Mat buka kedai dah tunggu dah, aku nak pulangkan balik parang semalam. Tak boleh. Tapi hukum kepada Haji Mat tu, dia akan bertanggungjawab depan Allah sebab apa dia buat macam tu. Tapi dia hukum jual belinya adalah sah. Sama juga contohnya, kalau kita beli i10 dekat Petronas sebelum sampai airport, harganya ialah RM2 dekat Petronas. Masuk airport je, harga dah berapa? RM8. Berapa peratus? Walaupun harga tu mahal, dari sudut Islam tak haram. Sebab apa? Di airport tu sebab dia ada kos dia. Sewa tu dah berapa dah. Kalau jual sama dengan Petronas, dekat luar, walaupun jaraknya tak sampai 5 km, tapi hukumnya adalah sah. Islam tak kata haram, Islam tak kata tak boleh, Islam tak kata batal, dan hukumnya tak ada isu masalah akhlak atau seumpama. Itu melibatkan kos. So, maknanya isu beza harga dan seumpamanya, itu bukan satu isu yang kata bercanggah dengan Islam, kalau dapat untung bergiam-giam, itu tak betul dari sudut Islam sendiri. Wallahualam. Sebab tu saya sebut dalam Islam dia bukan riba. Dia tengok apa base kepada hak yang difference harga tu. Kalau base-nya tak ada apa-apa base on value time, maka riba. Tapi kalau ada base, dia mati harga dia, maka dia bukan riba. Okey, baik. Saya sebut isu Jadi sebab tu saya kata ramai orang tak berpuas hati dengan Islamic banking dengan sebab benda macam tu. Bila compare dengan conventional tak ada beza. Tapi untuk maklumat kita, ni saya ambil. Sebab apa dia bila tambah masa maka tambah harga? Beza riba dengan tak riba. Walaupun dalam Islam boleh tambah harga dengan bertambahnya masa, antara disebabkan oleh risiko. Contoh senang saya bagi Contohnya kita jual kain pelekat 10 helai. Satu helai kita jual dengan harga RM10. Modal satu helai ialah RM8. So mana satu helai kita jual, dapat untung RM2, kita jual 10 helai, bermakna kita dapat untung RM20. Baik. Itu kalau kita jual cash. Orang beri kain, orang bayar terus, confirm kita tak ada risiko. Mana kita dapat RM20 modal kita, dan kita dapat balik RM80, RM80 modal kita, RM20 untung. Tak ada risiko. Tapi kalau orang tak mampu beli cash, kita pun terpaksa offer untuk jual secara ansuran. Bila orang tak mampu beli cash, bila jual ansuran, kita kena ingat, bila jual ansuran dengan jual cash, ansuran ada risiko. Macam mana risiko dia? Kalau kita bagi kain, bulan depan baru bayar installment, bermakna kalau dia tak bayar bulan depan, bermakna kita akan rugi. Jadi dalam bab ni, faltanzur nafsum ma qaddamat lighadin.
Setiap seseorang kena tengok benda yang lepas untuk dibuat keputusan hari ini. Maknanya dalam kaedah orang bisnes ni, bila dia nak jual installment, dia kena tahu dari sudut data. Biasanya kalau jual installment bayar 3 bulan, biasanya dalam data sebelum ni orang berniaga, kalau 10 orang, berapa orangkah biasanya tak bayar kalau kita bagi dia beli installment? Yang tu mesti dapatkan data tu. Kalau tak dapatkan data tu, kita boleh rugi dalam bisnes. Contoh kita tengoklah, kita sekarang dah buat keputusan 10 helai nak jual secara ansuran. Kita kena tanya Makcik Limah yang dah 10 tahun duk jual ni. Makcik Limah dah 10 tahun jual secara ansuran. Tanya Makcik Limah dalam pengalaman Makcik Limah yang orang berhutang 10 orang ni, biasanya berapa orang tak bayar? Makcik Limah kata kalau 10 orang bagi hutang, biasa 3 orang tak bayar. Yang seorang ni lari tak tahu mana pindah. Sampai hari ni tak boleh kontak. Yang seorang ni pula memang dia tak ada duit. Time dia berhutang tu ada duit, tapi time nak bayar tak ada duit. Yang seorang ni pula dia jadi alung. Kita minta hutang dengan dia, dia buat keluar parang. Jadi makna 3 orang, 30% memang tak boleh bayar, tak bayar. Bermakna kalau kita ada data tu, bermakna kalau kita jual dengan harga biasa RM10, bermakna kita akan rugi RM10. Kita akan rugi RM10. Dengan makna kalau 3 orang tak bayar, dah kita hilang RM30. Padahal untung kita RM20 je. Mana akan makan modal kita RM10. So maknanya bila nak jual installment, kita kena tahu risiko tu. Maka dengan risiko tu kita boleh buat pricing. So maknanya kalau seorang, 3 orang tak bayar, bermakna kita tak boleh jual dengan harga RM10. Kita kena naikkan harga kepada mungkin RM12. Bila naikkan harga RM12, bermakna kalau seorang tak bayar, kita masih ada untung RM10. Jadi tu atas cekap kita dah nak kejar orang berhutang tu. Sama juga dengan contohnya jual beli kereta, jual beli rumah dan seumpamanya. Maknanya bank-bank ni dia ada data. Biasanya kalau dia di kalangan orang pinjam kereta ni, installment, biasanya berapa persen yang tak bayar. Dia akan ambil data tu, dia panggil mortality data untuk orang buat pricing. So pada sudut Islam, untuk nak cover risiko tu, maka semakin panjang tenor, maka semakin tinggi risiko. Bila semakin tinggi risiko, maka harganya pun semakin tinggi. Cuma beza riba tak riba ni ialah riba kalau kan 10 tahun dalam Islam mungkin harganya mungkin tambah 30%, tapi hak riba ni tambah 30% tapi harganya tak mati. Bunga jadi pokok, pokok jadi bunga balik. Itu beza antara riba dengan tak riba. Tapi kenapa berlaku macam tu? Bank bagi tenor yang menyebabkan bank pun tambah harga. Bank tambah harga sebab risiko. Bank bagi tenor bukan sebab bank nak bagi sebenarnya. Sebabnya ialah bila harga rumah naik, bila kereta harganya mahal, orang tak mampu beli cash. Mana bila orang tak mampu beli cash, kalau kerajaan tak arahkan bank supaya bagi tenor yang panjang, menyebabkan bisnes kereta di Malaysia ni akan jadi teruk. Sebab orang tak mampu beli. Jadi nak suruh orang mampu beli, maka bank kena bagi installment sampai 9 tahun. Bila orang tak mampu beli rumah, menyebabkan kalau keadaan begitu, menyebabkan orang tak mampu, menyebabkan projek perumahan terbengkalai, maka akhirnya kerajaan minta bank supaya panjangkan tenor sampai 30 tahun. Sebab tu untuk maklumat kita, bank ni tak happy kalau orang pinjam lama-lama tau. Sebab lagi lama, lagi risiko. Bank ni dia lebih suka bagi pinjam hari ni, esok orang bayar dengan untung sekali. Bila dapat untung tu, dia boleh park pula untuk projek lain. Itu bank lebih suka. Bank bukan suka nak bagi kita 30 tahun, 40 tahun tak. Itu sebenarnya disebabkan oleh isu tadi. Isu saya sebut isu monopoli, isu cukai dan juga isu-isu yang berkaitan dengan pengurusan tanah. Sebab apa kita beli kereta mahal? Sebab cukai. Jadi bila cukai menjadikan kereta mahal, akhirnya bank tak boleh, kita tak mampu beli cash. Bila tak mampu beli cash, kita perlukan kepada pinjaman. Bila kita perlukan kepada pinjaman, bank kalau ikut sepatutnya beri pinjam dekat kita dalam 30%, 40% dengan gaji kita. Tapi oleh kerana tak mampu juga, bank panjangkan tenor, menjadikan akhirnya kita mampu. Itu yang jadi apa? Yang jadi harga macam tu. Betul lah. Sebab bank ni memang dia berniaga. Bank kalau tak berniaga, sekarang ni masalahnya kita beli harga tu, kita pergi pinjam bank sebab kita tak mampu beli cash. Kalau mampu beli cash, siapa nak pergi pinjam bank? Tak ada orang nak pinjam bank sebenarnya kalau kita mampu beli cash. Tapi bila kita tak mampu nak beli rumah, sebab kita tak ada duit, sebab harga rumah RM350,000, kita punya simpanan harga RM2,000 dalam bank, tapi kita punya gaji RM5,000. Nak beli rumah, kita kena kerja 30 tahun baru kita mampu beli rumah tu. Tapi takkanlah 30 tahun kita nak menyewa.
Kalau kita menyewa pula selama 30 tahun, sepatutnya lepas 30 tahun, kita punya pendapatan tu mampu beli rumah cash lepas 30 tahun, bila kita menyewa pula, tenor lagi panjang, 50 tahun baru mampu beli. Boleh nampak? Katakan contohlah gaji kita, katakan RM5,000. RM5,000 ni kalau kita simpan 10 tahun dapat 50. 2 tahun dapat 100. 4 tahun dapat. Mana kalau kita ambil, kalau harga rumah, dengan harga kata let's say apa, let's say katakan harga rumah katakan RM350,000, maknanya 7 tahun kita simpan RM5,000 tu baru boleh kita beli cash. Itu pun 7 tahun akan datang. Tapi bila kita tak beli sekarang, maknanya 7 tahun akan datang, kita mungkin tak mampu juga beli cash. Sebab apa? Bila kita tak beli sekarang, kita kena menyewa. Kita sewa mungkin sewa RM1,000 sebulan, maknanya kita kena tunggu pula 10 tahun lagi. Maknanya 10 tahun kita kena tambah. So maknanya akhirnya susah. Sebab tu sekarang orang beli sekarang tapi dengan cara pinjam bank. Bila kita pinjam bank pula memang dia bisnes. Kalau tak bisnes, itu bukan bank. Dia bukan badan kebajikan. Jadi sebab tu bila dia bisnes, contohnya bisnes ada cara dalam Islam, antara panggil murabahah. Murabahah ni maknanya bank beli, kemudian jual balik kepada kita sebab kita tak mampu nak beli direct. Yang tu dari sudut hukumnya tak ada masalah. Tapi problemnya bukan problem pada muamalat, bukan problem pada bank, tetapi problemnya ialah sebab pada sistem ekonomi itu yang menjadikan kita tak mampu beli cash. Tak mampu beli cash bukan bank punya pasal. Sistem kita punya pasal. Tak mampu beli cash kereta, itu bukan bank punya pasal. Itu sistem ekonomi kita punya pasal, sistem cukai punya pasal. Jadi sebab itulah bila harga mahal, jangan salahkan bank, sebab itu sistem ekonomi yang menjadikan kita tak mampu. Jadi bila tak mampu, kita terpaksa pergi bank, baru kita mampu. Dan bila pergi bank tak akan bagi harga yang harga yang tanpa untung, sebab dia pun jaga duit orang untuk dia manage, untuk dia pegang supaya tak rugi. Itu dia punya cerita dia. Wallahualam. Terima kasih kepada semua. Minta maaf sebab masa kita pun dah terlewat. Jadi kita sama-sama tangguh kuliah kita dengan kafaratul majlis dan suratul asri.